maksimum. Kalau gunakan dengan maksimum, satu ni pun dah dah boleh menjadikan terompuan jualan yang tinggi, menjanjikan jualan yang tinggi. Alright, jadi kita pun dah pergi pada Facebook personal dan saya nak pergi pada part yang second last, iaitu kaedah paling saya suka. Yang ads ni lah. Yang lain-lain ni okey, saya buat juga, tapi yang ini saya buat lebih. Saya buat lebih. Jadi saya rasa part ni tadi saya dah terangkan sikit, tapi sebab akan nak rehat, jadi saya tak teruskan lah. Jadi saya continue balik lah FB group dengan ads ni. Macam mana nak buat FB group yang berkesan. Alright. Okay, hujan lebat. Itulah dia mengganggu line sikit kan. Alright, jadi tuan-puan, saya nak share pada anda macam mana nak buat kaedah di FB group yang berkesan. Alright, sebab saya tengok ramai orang buat dekat FB group. Ada yang ada kesan, ada yang tak ada kesan lah. Alright. Okay, dan saya nak bagi tahu pada anda yang belum pernah buat iklan rekrut ejen di FB group. Boleh tak komen dekat ruangan chat? Ada tak yang tak pernah buat iklan rekrut ejen di FB group? Alright. Okay, now. Ni saya bagi tahu ni kepada yang tak pernah Okay. Orang yang tak pernah buat ni, saya nak bagi tahu terus terang pada anda, jangan sesekali anda pandang rendah pada iklan di FB group. Jangan pandang rendah. Sebab ramai orang yang belum buat ni, dia rasa FB group ni tak berkesan lah. Tengok orang duk post seller-seller ni, like tak ada pun, kan? Tak ada orang join pun. Anda kena faham. Di dalam FB group, memang kalau anda tengok like, dia tak banyak. Tapi, dia akan ada banyak orang yang tiba-tiba PM anda. Tiba-tiba mungkin dia terus WhatsApp anda. Sebab tu kadang-kadang seller-seller ni dia orang post je sebab memang ada result. Kalau dibuat konsisten. Cuma kita yang belum buat lagi ni, kita kadang-kadang prejudis terhadap FB group. Kita rasa cara ni tak boleh pergi sebab kita tengok orang lain punya like tak banyak. Anda kena faham, FB group dia punya KPI bukan like. KPI dia adalah lead masuk. WhatsApp ke, share message. Sebab tu, bila anda buka Facebook ni, saya pun ingat lupa. Tapi make sure anda tengok dekat bahagian ni. New message request. New message request ni. Anda klik dekat sini. Ni ada orang. Baru WhatsApp saya. PM saya. Sorry lah yang semalam PM saya. Saya tak nampak. Sebab kita bukan friend. Jadi sebab tu dia tak keluar. Tapi saya akan reply Tuan Yunus dengan Bani. Saya rasa anda peserta daripada kursus ejen Pharma. Jadi saya akan reply lah nanti kejap lagi. Cuma saya nak bagi tahu anda benda tu. Okay now. Sekarang ni macam mana kita nak menghasilkan grup FB punya kempen rekrut yang power. Okay. Pertama sekali adalah kena cari grup. Okay, grup FB. Contohnya kita buatlah Damansara. Saya duduk Damansara. Okay, kalau kita duduk kat Damansara, tak kisahlah anda kat mana pun, anda kat Kelang ke, anda dekat Pulau Pinang ke, anda dekat Perlis ke, anda ada grup anda kan. Ini adalah grup-grup FB yang ada kan. Right, grup-grup FB yang ada. Okay, grup-grup FB yang ada. Okay, tak kisahlah banyak grup. Okay, tapi tak kisah, saya nak anda pergi. Okay, dia macam ni. Grup FB ni tuan-puan, ada 3 jenis. Pertama dipanggil grup FB kawasan. Ni macam ni lah, penduduk kota Damansara, komuniti penduduk, penduduk ada bandar-bandar. Yang kedua dipanggil grup iklan. Grup iklan. So ni banyak lah. Memang orang buat untuk iklan je kan. Iklan niaga 3, iklan laju, grup iklan ni. Ni selalunya kena bayar lah kadang-kadang. Okay, tu yang kedua. Alright. Grup yang ketiga adalah grup dia adalah grup yang sama macam iklan tapi dia tak berbayar. Okey, maksud saya bila anda pergi sini, perasan tak kadang-kadang bila anda pergi grup FB, okey, yang dah pakar ni jangan ya, mohon bersabar sebab saya ada orang yang tak tahu apa-apa. Okey, kadang-kadang anda perasan tak ada orang buat iklan kan? Dia post ni tak ada, tapi setengah tu ada nampak post dia ada tulis kod-kod.
tu admin dia kenakan charge kan, untuk anda post dekat dalam sini. Ni tengok macam ni, nampak tak? Ica Asraf ni dia buat, dia ada INA5765W. Grup ni berbayar. Faham berbayar ni siapa yang charge? Bukan Facebook. Ini bukan orang Facebook, memang ada orang tukang buat grup dan dia charge. Okay, ada yang kata putus ketiga-tiga grup. Grup pergi grup FB free pun dah power. Betul, setuju kata Ain. Cuma saya nak memberitahu ini grup-grup yang ada. So Sally ada 3 grup. Pertama grup kawasan, yang kedua grup berbayar, yang ketiga grup percuma. Ni grup percuma, ini grup berbayar lah ni, berbayar kan. Alright. Alright. Okay, so mana-mana pun tak kisah. Sebenarnya kalau anda buat di satu grup je pun dah power. Cuma pada pandangan saya lah, kalau anda tak pernah buat, anda senaraikan 20 grup yang ada. Dan 20 grup tu, ni cadangan saya. Ni cadangan saya. Nak power lah kan. Okay, kan anda buat post kat grup kan. Okay, anda kan selalu letak WhatsApp ni kan. Okay, nampak tak akak ni letak WhatsApp? Nampak Alright. Nampak tak grup apa WhatsApp ni? Nampak boleh tak komen dekat chat? Saya takut anda tak nampak lah saya punya. Nampak WhatsApp nampak Okey. Cadangan saya, kalau anda ada 20 grup, anda buat 20 tak ada masalah. Anda post berapa kali pun tak ada masalah. Cuma cadangan saya, kalau boleh, kan nombor WhatsApp ni kan dah letak kan. Anda masukkan nombor WhatsApp yang berbeza. Contoh macam ni dia buat whatsapp.my nombor dia kan. Lepas tu dia buat nak Shekli. Anda buat nak Shekli A untuk grup A. Nak Shekli B untuk grup B. Nak Shekli C untuk grup C. Nak Shekli D untuk grup D. Anda senaraikanlah. Kalau grup Kota Damansara, ni grup A. Ni kena buat record sendirilah. Alright. Kenapa saya nak anda buat benda ni? Tujuannya, bila orang PM anda nanti, anda nampak iklan tu datang, PM lead tu datang daripada grup mana. Jadi kalau anda nampak 20 grup, daripada 20 ni, 5 grup ni paling banyak PM masuk. 5 grup ni paling banyak PM masuk. Okay? So bila nampak 5 grup ni PM banyak masuk, fokus kat 5 grup ni. Tak payah fikir lagi 15. Faham jadi ni lebih efektif. Ni saya cerita pasal nak membuat dengan cara efektif. Alright? Betul. Abang kata Ain, memang itu dipanggil geng mafia kan. Kena buat Tuan Azman sebab dia boleh track. Okay, pernah tak kita, saya nak tunjuk satu contoh kita kejap billboard Fashion Valley. Dia banyak orang buat tapi saya perasan ni lah kan, billboard Fashion Valley. Kalau anda perasan kan, dekat Fashion Valley punya billboard, dia ada billboard Okay, bukan ni, sekejap. Tapi okay, macam ni, anda pernah tak pergi mana-mana tempat, anda perasan tak orang pasang billboard, ataupun bukan billboard lah, orang pasang apa-apa iklan lah orang buat. Lepas tu orang akan bagi kod promo 20 untuk dapat diskaun 20%. Pernah dengar tak? Pernah nampak tak? Kat billboard ke ataupun bukan billboard pun, dekat iklan-iklan lah. Orang kata, letak kod 20%. Letak kod ni, kod tu kan. Nombor phone sama Jannah. Dia punya kod je lain. Sebab nanti bila keluar ayat dekat dalam tu, dia akan jadi berbeza lah supaya kita boleh baca. Okay, Aswad kata pernah. Right. Kenapa dia buat benda tu? Tujuannya adalah untuk dia track orang yang membeli ni datang daripada iklan dekat mana. So baru dia tahu, iklan ni berkesan. So dia buatlah banyak-banyak kat situ. Kalau dia nampak tak banyak, dia tak buat lah. Faham itu tujuan kenapa kita letak kod-kod ni. Faham Ada yang kata, Tuan, guna FB Boom tu okey ke? Ini adalah menggunakan software. Ain cakap ni, ada orang jual. Dia panggil solution jangka pendek boleh. Cuma isu-isu software ni kadang-kadang dia bila FB update, dia tak boleh guna dah. Sudah tak jadi valid lah software tu kan. Tapi tengoklah apa jaminan pada orang yang menjual tu kan. Mungkin dia akan update ke, tu lain cerita lah. Alright, faham Okay, now. So sekarang ni saya nak pergi pada FB group lah clear tuan-tuan. Okay, so macam mana nak menghasilkan FB group yang berkesan? Alright.
nak menghasilkan FB group yang berkesan. Okay, apa yang kita kena buat? Anda pergi dekat grup iklan ni. Okay, saya suka pergi grup ni lah. Saya pergi suka grup ni, dropship. Dropship wanted. Dropship wanted seluruh Malaysia. Dan banyak grup-grup kat Malaysia ni sebenarnya anda kena explore. Okay, kan kita nampak kan ada orang buat iklan ni kan. Kita turun kan. Kita tengok mana iklan yang paling banyak orang komen. Okay, macam ni kan. Iklan ni ada tak dropship modal RM2 saya tengah mencari side income musim lockdown. Okay, anda nampak tak arti Kak Eti ni apa benda dia tengah buat? Okay, mungkin ada di antara anda nampak macam dia nak jadi dropship. Orang yang jadi dropship takkan pergi kat depan macam ni declare nak jadi dropship sebenarnya. Ini bukan orang yang nak jadi dropship. Dia ni founder ataupun leader. So kenapa dia cakap macam tu? Sebab biar dah tentulah orang yang komen ni, orang ni ejen yang nak cari dropship. So dia nak target ejen ni. So dia pergi PM nanti Cik Ika ni macam mana. Faham tak? Cara strategi orang buat dekat FB group ni macam-macam lah. Kalau cerita strategi atas lipat gunung semua buat kan. Clear kan tuan-puan? Are you okay tuan-puan? Boleh komen tak kat ruangan chat? Tak ada komen saya nampak. Jadi saya tak tahu anda dengar ke tak saya cakap. Clear dengar. Alhamdulillah. Alright. Okay. Okay, clear Alright. Okay. Jadi kalau anda tengok dari segi part awak jawab apa tu free dropship. Tengok. Ni contoh iklan-iklan yang power. Nampak? Alright. So point dia adalah bila kita tengok orang lain punya iklan, kita inspirasi lah kan. Kita inspirasikan iklan tu untuk orang komen. Okay. Right, kita inspirasikan. Tadi ada yang kata tak clear macam ni. So contoh kita nampak gambar dia ni menarik lah. Orang nak beli apa banyak komen kan. Dan dia punya ayat dia pun macam best juga kan. So kita ambil gambar dengan ni, tapi janganlah letak gambar dia. Kita buat gambar kita lebih kurang macam dia. Dan ayat dia pun lebih kurang, tapi kita tiru versi sikit lah kan. So macam mana kita nak join group ni? Group ni iklan kontes macam mana pula tuan? Itu dipanggil lebih lah taktika ada je orang buat kan. Tak ada masalah, tu pun okey juga kan. Saya ada seorang student saya, pernah dengar tak ni brand ni? Cik Yana, pernah dengar tak ni? Kenal tak? Ini Cik Yana. Pernah dengar tak? Pernah jumpa tak dia? Pernah jumpa pula. Kenal tak? Kenal kan. Dia banyak guna teknik kontes yang tadi dia cakap tu. Saya melihat Cik Yana ni daripada dia punya sale tak ada apa-apa sampailah sale dia sekarang ni dah jujutas kan. Saya ingat lagi waktu tu saya jumpa dia husband wife dengan Tuan Razif. Sale waktu tu dalam 40,000 ke 50,000 je. Tak banyak pun, 40 ke 50,000, banyak tu je sale sebulan. Kan? Itu pun kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang macam itulah sale dia. Alright. Tengah jual order Encik Yana. Ya betul. Dan alhamdulillah sale beliau sekarang ni dah sangat padu lah, sangat luar biasa kan. Tapi dia banyak main game kontes lah Cik Yana kan. Banyak DH tu tuan. Apa DH? Saya tak faham. Alright. Okay. Banyak dah tu tuan, 40k. Banyak 40k Tuan Rosidi tak banyak, itu sale belum untung lagi kan. Bagi saya biasa je lah kalau 40k kalau buat ejen tu kan. And alright. Alright. Yelah sekarang dia dah join Titan. Ni saya cerita sebelum cerita Titan ni Saloma. Kan. Alright. Okay, clear? Alright. Okay. So, itulah dari segi FB group. So far jelas tak pasal FB group ni? Tuan-tuan dan puan, untuk FB group ni dia very simple. Saya tak nak mempanjangkan cerita dia sebab saya ada topik lain nak pergi. Alright. So sekarang ni saya nak pergi pada FB Ads lah. FB Ads ni saya pun tak mungkin boleh ajar technical. Cuma saya ada sedikit orang kata apa bekalan untuk anda. Bekalan untuk anda menghasilkan apakah bentuk copywriting lah kan. Sebab topik copywriting ni daripada pagi tadi lagi saya dah sentuh pada anda. Jadi saya akan pergi sekilas lalu lah sebab bila anda buat FB Ads ke anda buat iklan-iklan lain, copywriting sangat penting. Copywriting sangat penting. Copywriting ni maksud saya tulisan dan gambar lah dan video. Copywriting sangat penting sebab dia akan menentukan orang masuk untuk jadi prospek kita ataupun tidak. Okay. Alright. Jadi saya nak tunjuk pada anda.
Okey. Ni adalah copywriting untuk recruit agent. Okey. Saya hari tu tuan-tuan, ada orang PM saya. Dia tanya dengan saya, "Tuan Epid, macam mana?" Dia orang panggil saya Tuan Epid, dia orang panggil saya Tuan Syafiq. Nama saya Tuan Syafiq, panggil Tuan Syafiq pun boleh, tak masalah. Dia kata, "Tuan Syafiq, macam mana nak buat copywriting recruit agent ni?" Kan? Dan jawapan saya adalah, secara jujur, setelah bereksperimen dan test banyak kempen iklan recruit agent ni tuan-puan menggunakan ads, copywriting ni sebenarnya tak penting. Betul tuan-tuan. Untuk case recruit agent anda jangan samakan dengan jual produk. Okey, dia dalam kempen recruit agent, dalam buat iklan, benda paling penting gambar dengan video. Kadang-kadang anda punya ayat ke laut pun, tapi kalau anda punya gambar video power, dia power. Okey, Ain and Krepek tanya, kalau nak upah orang jaga handle FB group, saya tak pernah lagi lah upah orang buat handle FB group. Saya ambil tim saya je lah yang post kan. Tak pernah lagi lah upah orang. Okay, alright. So nampak copywriting recruit agent. Okay now, so basically apa yang anda perlu buat dalam anda membina iklan yang bagus untuk recruit agent, ada 3 konsep iklan yang anda boleh buat untuk anda recruit agent. Pertama adalah ini yang dipanggil sebagai teknik single image. Anda ada satu gambar, lepas tu ada copywriting. Itu je lah. Ni salah satu kaedah. Adakah kaedah ni berkesan? Berkesan. Okay, now soalannya adalah kita dah faham konsep single image ni. Satu gambar. Bahasa orang Melayu ni satu gambar lah. Kan? Iklan berbentuk satu gambar. Ada satu gambar, ada ayat-ayat kan. Itu je lah. Right. So, ada orang tanya dengan saya, gambar apa yang nak letak? Gambar apa yang nak letak? Okay. So, gambar ni ada beberapa kriteria. Alright. Anda tak boleh main letak je gambar. Kadang-kadang ada orang buat iklan recruit agent, saya tengok je kecil besar kan. Letak gambar kotak kan. Orang pun tak tahu benda dalam kotak kan. Jadi, gambar yang bagus adalah gambar anda selfie dengan produk. Kejap lagi saya tunjuk contoh. Kan? Gambar yang bagus adalah gambar testimoni agent. Anda dengan agent dia pegang stok banyak. Anda dengan dia dapat bagi award. Tu gambar yang bagus. Lepas tu gambar anda duduk dengan parcel berlonggok kat belakang ke stok. Tapi parcel ni kalau letak, memang bagus kita letak ada kotak-kotak semua. Tapi kena tunjukkan gambar barang tu lah. Barang-barang tu kena ada kan. Alright. Dan kalau anda buat training agent, contohnya offline, seminar, kalau tengah ada posture, tengah bercakap, tengah bersilat, ambil gambar. Gambar-gambar macam tu bagus. Dan kalau anda ni memang jenis ada buat IG review, sebab tu saya bagi tahu, bila anda nak recruit agent, bagus juga sebenarnya bila anda minta selebriti ke ataupun banyak cara lah. Kadang-kadang anda tak payah bayar pun diorang ni. Kalau produk anda unik, anda bagi free, diorang sanggup je bagi gambar. Diorang tak buat review dia bagi gambar. Gambar tu anda ambil dan anda jadikan iklan. Nampak tak? Alright. Jadi itu adalah jenis-jenis gambar yang anda boleh gunakan untuk copywriting. Dan macam saya cakap, saya tak adalah nak saya bagi tahu pada anda sebab saya tak dapat nak cover semua. Saya tunjuk. Tapi kalau dalam training bengkel memang saya buat dengan student. Saya tengok dia buat macam mana. Tapi ni saya tunjuk lah apa konsep gambar yang kita boleh buat. Nanti artis saman. Dia kena minta izin Tuan Fauzi. Janganlah terus ambil ni. Kita cakap saya nak bagi ni. Boleh tak saya nak gunakan gambar ni. Ada je artis yang okey. Ada je yang tak okey. Yang tak okey kita tak payah fokus lah. Fokus pada okey. Alah buat je senarai 30 artis. Buat je lah. Kalau tak dapat 30 dapat 5 pun jadi. 5 pun dah powerful. Right? Kalau pemula, banyak cara kita boleh buat. Kalau contohnya parcel berlonggok tak ada, janganlah buat parcel kan. Ada pilihan lain, testimoni dengan ejen. Testimoni tak semestinya dia kena dapat 100,000 namanya testimoni. Kalau seri rumah dapat buat 3,000 kan sebulan, ataupun orang yang bekerja tambah lagi 2,000 tanpa usia duit gaji, itu pun dah menarik. Lepas tu ejen selfie dengan produk. Ada ejen tengah pegang kita bagi stok kan. Contohnya baru nak rekrut satu ejen, dia pun baru nak ambil stok. Kita ambil gambar dengan dia pun boleh. Ataupun credibility lah. Dah nak bermula ke? Dah bermula dah Mas Rina. Alright. So, okay, macam mana nak buat messenger link untuk daftar tu ya? Aida, itu topik yang sangat detail. Kalau saya nak buat ni takut tak terbuat. Dia setting teknikal lah Tapi anda cari je lah, banyak je guru-guru ajar pasal messenger chatbot ni. Okey, kalau boleh ada je langsung. Okey, Sally tadi saya dah jawab.
Saya letak gambar ke video. Azman, gambar pun okey, video pun okey. Saya pernah buat dua-dua pun bagi design yang bagus. So tak ada kesan sangatlah. Okay. So ni adalah teknik kedua. Yang mana teknik ni dipanggil multiple image. Ada gambar, ni saya tunjuk ni tadi ni, semua ni student-student saya. Dia orang buat iklan apa semua kan. Dengan saya sepanjang BK ni saya buat lah. Alright. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright, ni gambar berlonggok lah. Okay, cuma bila gambar, bukan gambar berlonggok, sorry, gambar banyak lah, multiple image. Cuma bila gambar multiple image ni tuan-puan, alright, macam yang saya cakap tadi, gambar agent selfie dengan produk, testimoni agent, pasal berlonggok, gambar seminar agent, credibility, kan? Okay, Julina, advisable ke untuk tunjuk dengan wang? Tak ada masalah nak tunjuk dengan wang, tapi kena ada produk tepi. So dia memberi, dia bukan isu riak. Dia macam ni bila kita nak buat apa-apa iklan, kita tolak ke tepi perasaan. Kan? Dia macam ni cakap, bukan tolak tepi perasaan. Maksud saya, bila kita buat iklan ni, kita kena tengok apa yang bila kita nak sampai mesej tu, orang nampak sekali orang faham. Memang akan ada orang salah faham. Yang salah faham tu tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi kita punya mesej niat kita satu, nak menampakkan ni adalah peluang untuk recruit agent tu je. Cuma yang saya sendiri tak buat adalah anda duduk atas duit baring tu, saya bukan style macam tu lah. Tapi kalau setakat pegang duit 1,000, alhamdulillah, seminggu sekali je orang restock. Lepas tu pula ada gambar produk, ada ejen kat tepi pegang duit macam ni. Kan nampak lebih ni kan. Tuan nak buat kontes by video, time goreng kelompok nak mention apa? Kontes ni untuk apa? Juhilin, saya tengah cerita tentang ejen. Sebab ni dia bukan ejen tu kalau goreng keropok leko kan. Alright. Okay. So, untuk gambar-gambar kecil ni, kita boleh letak, contohnya gambar-gambar kecil ni kan. Kita letak teks pada gambar-gambar, letak 5-10 gambar, lepas tu ada benefit kan. Contohnya macam ni, permintaan yang tinggi. Kan semalam ada cerita tentang USP. So USP tu kita letak kat gambar-gambar ni. Alright. Tuan nak buat kontes by video, time goreng keropok, nak mention apa? Okay, tadi soalan yang sama. Alright. Okay, so clear? Konsep ketiga adalah video kan. Video anda boleh buat lah. Okay, saya akan bagi contoh pada anda. Alright, ni video ni selalunya saya cadangkan ada 1 minit je video untuk yang terbaik lah. Jangan panjang-panjang. Ada orang kadang-kadang sampai 7 minit dia pergi cerita segala benda dekat dalam tu. Kena ingat tujuan iklan nak dapat lead saja, bukannya nak orang close agent dekat dalam iklan. Close bila kita bawa pergi ke WhatsApp ataupun ke call, itu kita close kan. Ya betul, kena ada call to action. Okay, tu saya akan pergi sekejap lagi Wahidin. Ni saya tunjuk konsep-konsep iklan lah. Okay, ni saya bagi tahu lah, boleh ambil benda ni. Benda ni tak ada dalam plan saya ajar ni, tapi saya share je. Ni adalah saiz gambar. Anda minta je designer buat ikut saiz ni kan. Anda nak gambar landscape yang macam ni, 1080 darab 700. Anda nak gambar portrait 700 kali 1080. Nak gambar petak 1080 darab 1080 pixel. Bagi je kat designer anda. Okay, Amirul Syakir, nanti dulu pas tu nanti saya explain sekejap lagi. Alright. Kenapa saya bagi gambar? Sebab kadang-kadang banyak tuan-puan tak buat ikut saiz gambar. Jadi kadang-kadang gambar yang ada tu terpotong, tak nampak, orang tak faham. Orang tak faham. Alright? Orang tak faham. Dan sekian kalinya tuan-tuan dan puan, tolonglah jangan conteng slide saya. Alright? Okay. Guna Canva. Ni anda, okay, saya tak nak ajar lah part tu kan sebab dia dah detail sangat pasal gambar editing ni. Sebab ni adalah training recruit agent. Okay, now menjawab soalan tadi, hujung copywriting tu kena ada call to action. Ya, betul lah. Inilah dia. Headline, anda ada intro, ada manfaat, ada call to action. Okay. Ingat lagi tak semalam kita ada share, kita ada belajar tentang macam mana nak bina USP. Kan? So USP tu kita letak dekat dalam ni. Manfaat dia. Alright. Mutalib, Tuan Mutalib tak boleh nak remove tuan. Tak tahu siapa yang conteng. Dia tak boleh detect kat sini siapa conteng. Alright. Okay. So clear untuk dari segi part copywriting. So tak kira lah anda guna video ke, anda guna gambar ke, copywriting kena ada. Kan? Sebab akan ada orang baca. Tetapi saya bagi tahu dalam semua part copywriting ni, yang penting sebenarnya adalah pada bahagian headline. Kan? Headline. Alright. Alright.
Okay, memacu. Tu editing software tu. Nanti boleh tanya dekat Sifu editing gambar. Alright. 4 cara copywriting. Copywriting ni maksudnya headline lah. Kadang-kadang kita ambil. Sebab tu kadang bila ada agent bagi feedback, kan, screenshot ayat tu. Jadikan headline. Contoh, Kak, terima kasih Kak ajak saya jadi agent ni. Senang je jual produk ni. Tu pun boleh jadi headline. So Tuan Azman kata perlu ke panjang pendek. Saya sekarang ni bergerak ke arah copywriting pendek. Tak perlu panjang-panjang. Dulu dia actually tengok niche lah sebenarnya Tuan Azman. Ada jenis niche tu kena panjang. Macam ni tak perlu pun sebab orang tak tengok pun. Orang tengok headline, orang tengok gambar ataupun video, orang terus klik. Alright. Okay, sebab tu kalau tengok saya punya ni tak panjang lah. Bagi saya ni pendek lah kan. Tapi boleh je pendek lagi kan. Alright. Okay, dan kalau tengok kat sini, ni adalah desire. Desire adalah keinginan lah. Kan? Apa yang, kenapa dia nak jadi ejen? Siapa nak buat duit raya? 3,000. Kerja copy paste, barang high demand senang nak jual. Contohnya macam tu. Kan? Tuan, untuk testimoni ni, perlu ke kita minta kebenaran pelanggan untuk letak nama mereka? Okay, tak semestinya Azhar untuk letak. Contohnya kan, saya senang cerita beginilah. Kadang-kadang saya pun macam malas nak, boleh sebenarnya kita nak, okay, saya nak minta izin nak buat testimoni. Tapi dia akan jadi panjang cerita lah. Tak nak lah kak, saya segan lah kak, apalah. Saya sebenarnya tak ada buat macam tu. Apa saya buat, saya akan ambil ayat dia tu. Tapi bahagian bawah tu, saya akan letaklah nama Zack. Okay, Mr. Zack. Kak Kiah bukan nama sebenar kan. Itu je lah kan. Jadi tak adalah melibatkan dia kan. Itu cara saya lah. Okay, problem adalah masalah. Kan, adakah anda lelaki yang tak mampu nak sara keluarga anda? Raya nak dekat, pening nak cari duit belanja untuk anak dan isteri. Contohnya kan. Alright. USP, mana nak cari lagi untung sekali, untung jual sekali, untung berkali-kali, repeat order tinggi, contohnya macam tu kan. So jadi itu headline. So ni adalah copywriting. Tapi secara jujur saya beritahu, saya share dengan anda macam nak buat. Tetapi pengalaman saya buat memang paling banyak convert adalah gambar dengan video. Punca dia. Gambar video yang power tu sangat penting. Okay, Najwa kata untuk permulaan bagaimana dapat testimoni yang mantap dan banyak. Kena bantu ejen berjaya. Bila ejen berjaya, banyaklah testimoninya. Kan, yang itu part kemudian lah saya akan share macam mana kita nak guide ejen. Alright? Alright, okay. So, saya nak stop sini. Saya nak pergi pada benda lain tentang iklan ni. Alright, saya ada, okay, macam ni. Untuk iklan recruit ejen ni, saya nak tunjukkan pada anda real punya iklan yang orang buat untuk recruit agent. Dan tadi saya terdengar ada pertanyaan daripada saya tak ingat siapa tadi peserta kita, apa itu PAS? Mungkin ada yang terbaca tadi tengok saya tunjuk video kan. Saya tak nak masuk kat situ sebenarnya. Tapi saya cerita, okay, sebab PAS ni adalah format untuk kita buat video. Kadang-kadang buat video ni tak tahu nak cakap apa kan. Jadi dia ada format dia lah kan. Ada format dia. Alright. Format buat video. Okay. So, saya nak tunjuk di bahagian sini. Alright, nampak tak saya punya share ni? Kalau nampak boleh komen tak sikit? Tuan Amirul Syakir. Alright. Gambar perlu high quality. High quality tu tak adalah sampai nak pakai DSLR, pakai phone kamera pun dah okey dah. Alright. Okay. Okay, nampak yang gambar ni? Okay, ni adalah iklan-iklan recruit agent. Yang bagus. Iklan-iklan recruit agent yang bagus. Ada video, ada gambar. Okay, saya nak tunjuk kat tuan puan contoh bentuk video. Okay, sekejap. Okay. Kan, takkanlah Raya nak tengah kos. Okey, sekejap saya tadi tersalah buat. Okey, saya nak tanya, dengar tak suara video ni? Hai guys, nak jadi income 4 angka Dengar tak sebulan. suara? Lagi-lagi time Raya. Dengar ke suara tuan puan? Saya takut tak dengar suara. Dengar, okey, alhamdulillah. Okey, sekejap saya main sekali lagi. Okey, ini salah satu iklan untuk video. Okey, saya akan terangkanlah tadi. Hai guys, nak jadi income 4 angka sebulan. Lagi-lagi time Raya ni kan. So jom join agent Zombie Cookie sekarang. Produk kami laku keras, margin tinggi, coaching dan juga marketing tool pun disediakan. Takkanlah Raya nak tengah kosong je kan? So tunggu apa lagi? Contact us now. Hai. Okay, tu contoh video contoh video. Okay, ni saya buat contoh lagi. Di rumah
membantu jana pendapatan 5 ke 10 ribu sebulan, okey? Dengan menjual bantal comel ni, tim yang akan guide 100% from zero to hero. Kita limited untuk 20 orang sahaja yang betul-betul berminat. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan dengar tak dua video tadi? Dengar nampak Alright. Okay. Apa yang saya tunjukkan tadi tu adalah contoh iklan berbentuk video. Alright. Okay. Kalau anda tengok video dia memang tak lama, pendek je. Tak ada yang sampai 2-3 minit anda bercakap panjang lebar, tak. Dia betul-betul anda tengok dia duduk kat tepi stok, tepi produk dia dan memang tak sampai 1 minit. Memang simple video dia, memang sangat simple. Kan? Contoh ni lagi Kalau anda tengok. Okay. Ni saya tunjuk satu lagi contoh Oops, ni tak ada suara sound. Right, internet saya tak tahu kenapa dia tak boleh main. Boleh join Bos Muda Tribe, jana pendapatan ribu-ribu. Adakah anda seorang suri rumah, orang students atau sesiapa saja yang kat luar sana nak jana 5,000 ke 10,000 bersama Jekyll tahun ni? Boleh join Bos Muda Tribe, jana pendapatan ribu-ribu ringgit bersama Jekyll. Tunggu apa lagi? Wipe out! Alright kejap tengok ni lagi. Berebut sebab demand dia terlalu tinggi. So saya jumpa dengan owner dia ni, saya dapat. So saya tak payah berebut lah, dia bagi kat saya. Tapi sekarang ni dia tengah nak tambah rekrut lagi ejen baru. So siapa yang berminat cari side income, boleh tag, boleh call dan try jadi tim kawah bonda. Thank you very much. Alright. Tuan-tuan dan puan dengar ke semua video yang saya tunjuk tadi tu? Okay, boleh komen Alright, okay. Dengar Alright. So kalau anda tengok pattern-pattern iklan yang berjaya, dia pattern dia macam tu. Jadi kalau anda buat pun anda jangan lari daripada pattern yang sama sebab benda tu dah proven. Alright. Macam contohnya iklan video tadi lah. Dan kalau anda tengok dia highlightkan USP dia, kenapa orang kena join. Dan dia sangat pendek, tak ada pun panjang lebar. Okay, itu contoh kalau orang kata video lah. Saya nak tunjuk contoh single image. Ni antara kempen iklan yang bagus. Okay, untuk single image, kejap Okay, macam ni. Nampak? Nampak tak gambar ni? Dia duduk tepi produk, dia pegang duit. Ni yang saya cakap tadi tu. Kalau macam ni tak salah lah. Kalau tiba-tiba duduk baring atas duit, dia tak adalah salah. Saya cuma tak buat benda tu. Tu je. Dia bukan isu salah tak betul. Saya cuma prinsip saya tak buat benda tu. Saya buat macam ni je lah. Kan? Jadi, orang nampak lah, ni peluang untuk jadi ejen kan. Lepas tu tengok gambar adik ni. Kadang-kadang saya nampak ada orang, bila saya dah tunjuk benda ni, dia buat. Tapi kadang tak jadi. Dia pasal apa? Dia letak gambar diri dia. Boleh juga kadang-kadang tak semestinya gambar anda. Tak semestinya founder. Gambar siapa pun boleh. Kalau anda ada staff yang nampak macam muda sikit, macam boleh pergi sikit, suruh je lah dia buat. Tak semestinya kena anda. Tapi anda pun boleh buat. Tapi bila buat tu, muka tu nampaklah beremosi sikit. Kau tengok muka adik ni kan. Dia punya mulut tengah-tengah sikit kan. Kan. Barulah orang berhenti tengok. Tak adalah boring kan. Contoh macam ni kan. Ni iklan-iklan, tengok macam mana gaya dia tunjuk kan. Muka kan. Nampaklah macam ni, beremosi lah. Nampak beremosi muka tu kan. Alright. Okay. Okay. Ini salah satu daripada gambar copywriting untuk saya punya student, one of student saya buat. Dia jual Cokoja lah kan. Yang ni pun okey juga, bagus dia punya result. Dia naik daripada RM50,000 naik sampai RM200,000. Kan. Alright. Okay. Contohnya macam ni lah. Tapi yang ini dia jual tepung roti saya rasa kan. Saya tak pasti. Okay. Jadi okay. Jelas tak setakat nombor buat untuk single image ni gambar. Kita pergi dulu single image. Boleh komen tak kat ruangan chat? Kalau kita baru nak cari ejen dengan dropship macam mana? Inilah cara baru nak cari ejen dengan dropship. Memang inilah yang saya tunjuk.
Okay, semua guna FB Ads. Sebab saya tengah dalam topik FB Ads sekarang ni. Kan saya cover FB Ads tadi kan. Kan tadi kita ada 8 benda. Saya tengah dalam FB Ads punya part. Okay, apa nama full untuk PAS? Okay, dia macam ni. Gambar reward melancong, okay, tak ada masalah. Founder sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. Cuma kena nampak macam sempoi lah. Janganlah nampak macam serius sangat kan. Jadi orang takut nak jadi agent kan. Right. Dia make up lebih sikit. Okay. Alright. Betul, direct to the point. Menyentuh ilmu simple tapi padat. Okay. So sekarang ni, tadi ada yang tanya apa tu PAS. Saya sebenarnya tak bercadang untuk terangkan sebab dia akan melibatkan tuan-tuan perempuan akan ni. Cuma bagi saya dia tak ada macam satu formula sangat lah. Cuma benda tu boleh dijadikan sebagai panduan. Kejap lagi saya terangkan boleh Okay, tapi kalau saya nak tuan perempuan tengok ni. Ayah Man Cameron Highland. Ni gambar macam ni lah kan. Ayah Man ni pun student kita juga. Alright. So saya tunjuk contoh. Okay, now saya nak pergi pada bahagian PAS lah. Okay, PAS ni sebenarnya adalah formula untuk kita buat iklan. Alright. Memandangkan ada yang tanya jadi saya jawab lah. Okay, PAS ni merujuk kepada PAS. Problem, agitate, solution. Sebenarnya dalam training saya share benda ni dan saya suruh student record video depan saya. Tapi dalam keadaan anda ni, anda tak boleh nak buat. Sebab tu saya tak terangkan tadi. Tapi saya cerita je secara ringkas sebab ada yang tanya. Problem ni simple je problem. Contohnya anda ambil video selfie kan. Anda buat, cakap. Contohnya anda terputus pendapatan, pening dengan waktu PKP dengan lockdown ni, sampai anda takut tak dapat nak bayar komitmen anda tiap-tiap bulan. Jangan risau, jangan takut, jomlah join kita punya team. Yang mana kita punya team produk senang jual, laku kera apa semua, dan kontak di bawah sekarang. Okay, now daripada awal saya cakap tadi tu, perasan saya cakap adakah anda terjejas, pendapatan terjejas waktu PKP, itu problem. Dan kesan daripada problem tu adalah menyebabkan anda pening, nak bayar komitmen tiap-tiap bulan, itu agitate. Kita membesar-besarkan lagi problem. Dan ujungnya, solution dia, joinlah team saya. Kan? Faham tak? Dia punya formula di sebalik PAS tu. Alright. Okay, Aida tanya, kalau saya tengah rekrut ejen tak jual, nak jual produk education portal dan since dia tak perlukan barang, since semua online, tak perlukan postage fokus untuk testing, boleh. Tapi sebenarnya portal tu saya tahu juga ada je orang jual portal kan, student saya. Saya tak tahu lah apa brand yang puan buat, tapi banyak lah sekarang ni pun ada jual juga kan. Right? Tapi dia jual. So, bila portal kan ada macam kad-kad tu kan. Kemudian dia bagi kad. Saya tak tahulah sekarang ni yang jenis 100% online ke apa. Tapi setengah tu macam dia bagi kad. Kad tu boleh jadi gambar. Alright? So, kita boleh buat pelbagai cara lah Aida. Alright. Okay. So, kita pergi balik. Memandangkan tadi ada orang kata banyak guna FB Ads. Sebab memang saya tengah cerita FB Ads. Yang tadi tu, kalau hot market, kan kita WhatsApp. Takkanlah saya nak pergi letak copywriting kat dalam tu. Dia tak adalah copywriting sangat pun kan. Dia just kita menyapa orang macam mana kita kawan kan. Macam bercakap dengan kawan kan. Tak adalah copywriting sangat. Ejen cari ejen pun mana adalah copywriting. Kan. Anda suruh ejen, anda cari ejen je lah kan. Panggil dalam training. Okay, kita nak buat campaign rekrut ejen. Siapa yang dapat bawa lagi 5 orang ejen, saya bagi hadiah ni. Commission saya bagi banyak ni. Itu je, tak ada copywriting pun. Kalau ada pun FB personal lah. Cuma FB personal ni, macam saya bagi tahu dengan anda, kalau saya masuk dia jadi panjang lah topik dia kan. Tapi saya dah bagi tahu secara ringkas, anda buat dalam bentuk diary. Alright? Buat ads tu tak pandai, belajarlah jawapannya kan. Memang semua orang bermula dengan tak pandai. Tapi macam saya cakap awal-awal dalam training ni, kalau kita asyik jadikan kita tak pandai, maka tak pandailah sampai bila-bila. Kan? Tuan, terang semula agitate. Macam mana jika copywriting buah nanas dan produk nanas? Fahmi, saya suka buah. Saya pernah buat satu kempen. Ni bukan nanas, cempedak. Cempedak ke nangka? Saya tak pasti. Ada satu hamba Allah ni, dia punya ladang bukan dekat saya tak pasti. Saya rasa kat Negeri Sembilan saya rasa. Kan?
nak jual, dia panjang cerita lah kalau ikutkan dia nak jual kat satu supermarket ni, tapi supermarket ni tak jadi jual lah, senang cerita. Jadi nak buka ejen. Saya cakap apa masalah, boleh buka ejen. Kan banyak orang dekat tepi-tepi jalan tu jual nangka lah, apalah kan, potong jual kecil-kecil. Orang macam ni kita cari, kan? So apa yang kita boleh buat, kita ambil gambar salah seorang daripada ejen yang kita ada, kan dia tengah meniaga tepi jalan ni kan, ada buah nangka sebiji ke tengah potong kan. Kan? Lepas tu kita ambil kan. Kita ambil gambar dia, lepas tu letak tulisan kat atas. Nak tak dapat ekstra 3 ke 500 ringgit bersih setiap minggu. Dekat gambar tu punya tulisan. Headline dia boleh buat, kalau boleh dapat duit lebih siapa tak nak. Contohnya kan. Benda tu pun dah boleh nampak. Okey, dia ni tengah rekrut ejen sebenarnya kan. Jadi orang pun PM. Jadi kita akan ada banyak orang dekat kawasan kejiranan ni yang buka booth tepi jalan kopek nangka. Contoh, itu kes nangka lah. Kalau nanas ni, kan biasa orang jual nanas kan ada kedai kat tepi kan. Dah tu ada ataupun mungkin tu kat kedai, ataupun kan kita bawa kopek bawa daripada ladang kan penuh berbasket-basket. Itu pun boleh buat untuk jadi ejen. Okay, clear Tuan Fahmi? Okey, Azman kata kekerapan nak iklan di FBS. FBS ni dia tak ada kekerapan, dia memang berjalan je. Dia bukan macam FB personal ke FB group kita kena post tak. FBS ni bila dah sekali klik dia jalan, dia auto. Dia tak ada tu. Yang tu cependak nangka. Saya pun tak ingat lah apa, tapi saya nampak macam tu lah. Cepedak nangka lah. Clear? Alright, so kita nak pergi pada yang terakhir lah, kejiranan. Kejiranan ni adalah kawasan sekitar kita lah. So banyak je kita ada group WhatsApp kan. Tambah lockdown ni kan banyak group WhatsApp. Ni semua yang seller-seller kita boleh approach. Lepas tu group-group surau. Banyak je boleh jadi ejen kita kan. Kawasan-kawasan kejiranan. Tuan Azman kata nak rawat awal ujung bulan dan awal bulan. Tak. Tuan Azman kita buat, kita jalan je berterusan. Selagi dia boleh supply apa yang kita nak, dia punya data tu bawah RM5, saya jalan je. Dan dalam bajet marketing yang saya tetapkan lah. So saya tak ada istilah nak buat bila. Saya akan jalan je bila-bila. Sebab apa? Saya faham Tuan Azman ni soalan ni kadang-kadang. Ada orang dia ada satu fahaman. Tak apalah kita run iklan awal bulan je lah. Dengan akhir bulan. Orang gaji. Tengah bulan jangan run. Jalan je. Sebab apa? Kita iklan rekrut ejen. Tak ada masalah pun. Sebab kita bukannya nak ambil duit. Kita nak bagi orang peluang untuk buat duit. Kan? Alright. Okay, bajet untuk FBS selalu letak berapa? Untuk beginner letaklah RM15 dulu kan. Mungkin sebab dah ada soalan macam ni. Sebenarnya dia bukan begitu. Dia bergantung pada berapa banyak yang kita nak capai. Berapa banyak bajet marketing kita. Kalau lah kita dah kira-kira 10% tu bajet marketing RM10,000 sebulan contohnya. Bagilah 30 hari. Itulah kita punya spend. Alright. Okay. Alright. Saya nak pergi pada yang topik ni sebab saya ada masa sejam tuan-puan. Bahagian rekrut ni saya tak boleh nak touch panjang. Saya nak pergi pada bahagian seterusnya. Adalah bahagian untuk anda coaching, training, bimbing ejen anda. Nak guide ejen anda. Kan? Dan tadi ada yang kata ejen lemau. Semua tu saya nak masuk dekat sini. Tadi ni semua cerita rekrut je ni. Right? Alright. So tapi kadang-kadang potential ejen tunggu hujung bulan baru keluarkan modal. Okay, Najwa. Saya bagi tahu apa punca dia. Punca dia Najwa tak beri sebab kenapa dia kena daftar sekarang. Tu punca dia. Kalau saya jadi kat tempat Najwa, contohnya lah, dah cerita package, dia kata, saya minat apa semua ni, tapi hujung bulan lah. Saya akan buat macam ni. Okay, macam ni sebenarnya kita tengah ada offer. Kalau awak register sekarang ni, kita akan bagi benda ni. Benda ni awak takkan dapat kalau awak daftar hujung bulan. Dia akan pergi cari duit tak juga untuk dapatkan. Dia mesti akan pergi cari. Kalau dia kata, saya dah buat dah, orang tak join. Kita buat cara kedua. Let's say lah, kita dah contact dengan dia. Tiba-tiba dia kata, saya nak tunggu hujung bulan, baru masuk gaji. Okay, macam ni, kita ada buat promotion ni. Promotion ni, cik akan dapat offer ni, kalau daftar jadi ejen sekarang. Oh, ya ke? Itulah menarik. Tapi memang saya tengah tak ada duit ni. Okay, macam ni cik. Cik ada berapa? Cik lock dululah deposit. Bila cik lock deposit, bonus ni saya simpankan untuk cik. Nanti cik buat bayaran penuh untuk hujung bulan. Nampak tak? Okay, training ni kejap saya bawa cerita bahagian rekrut ni. Yang tadi bertanya pasal rekrut ni kata ni. Nampak Alright.
Okey. Okey, Wan Bo tanya apa pandangan tuan berkenaan stokis dapat share bilik ejen dan dropship buat sale dan apa kaedah teknik untuk buat sistem ni? Dapat share, saya tak faham share tu apa. Dapat komisen memang ada lah, kan dia ada stokis. Dia ada harga lagi murah sebab dia stokis. Dia ada ejen. Ejen ambil lagi mahal. So, perbezaan tu ada keuntungan. Memang stokis akan dapat. Share ni saya tak pernah dengar. Ya, bagi dia lock dengan kita. Letak deposit dulu ke. Kadang-kadang ada orang kata, deposit pun tak ada. Tak ada. Kalau tak ada deposit, saya akan minta macam ni. Itulah, saya deposit memang tak ada. Memang betul-betul kering ni. Okay, tak apa tuan, macam ni. Saya betul-betul nak bantu tuan. Sebab sayang tuan, kalau tuan betul-betul nak daftar, baik tuan daftar yang ada offer ni. Kalau tuan daftar hujung bulan tak ada offer, rugi. Tuan bayar sama, dapat benda yang berbeza. Macam ni tuan. Sebabkan tuan betul-betul tak ada deposit. Boleh tak saya minta nama penuh tuan? Okay. Abu Bakar bin Abdullah. Okay. Okay tuan, boleh saya dapatkan IC tuan tak? Nombor. Kalau boleh dia minta IC lah kan. Kena try lah, kena test. Okay, 88 semua okay. Okay, macam ni tuan, saya dah lock dalam sistem. So kira tuan akan layak dapat offer ni lah. Tapi tuan kena bayar untuk hujung bulan. Okay, saya nak tahu hujung bulan ni berapa hari bulan tuan nak buat transfer Oh 30, okay 30. Okay, macam ni tuan. 30 ni saya akan contact tuan. Kalau dalam 31 tuan tak buat apa-apa transfer, saya agak offer ni terbatal lah, tuan takkan dapat lagi. Nampak tak macam mana saya bukanlah memaksa tapi saya lock orang. Faham tak? Boleh dapat sesuatu tak tuan-puan? Ni cerita orang tak ada duit langsung kan ni. Cara saya lock. Kalau tak dapat duit saya akan lock benda tu lah. Tu paling lemah lah. Kan? Ulang balik diorang tadi untuk orang lockkan jadi ejen. Okay, saya dah share dah tadi. By the way tuan-puan, don't worry. Kalau tuan-puan macam ada terlepas-terlepas apa saya cakap ni, pihak Fama dah bersetuju nak bagi decoding. Nanti dengar balik. Macam mana saya olah ayat untuk saya lock orang. Right? Macam insurance, bila ejen B dapat close case, ada commission untuk ejen B. Alright? Dan ejen A merekrut ejen B okay, sekejap. Bila ejen B dapat close case, akan ada commission untuk ejen B. Dan bila ejen A merekrut ejen B, turut akan dapat commission walaupun ejen B tu yang close case. Memang akan dapat, okay, insurans tak boleh samakan Tuan Wan Bo. Tapi kita kena faham konsep agent trading ni, dia adalah, saya stokis, saya ada harga saya. Contohnya, saya ada untung RM40. Saya ada agent untung RM30. Perbezaan tu lah keuntungan. Dalam trading tu lah keuntungan dia. Dia tak sama macam insurans. Insurans ni lain. Tapi sebenarnya insurans guna konsep yang sama sebenarnya. Bila kita dah jadi leader, bahawa kita ada agent kita buat jualan. Bila agent buat jualan, memang kita akan ada portion. Cuma kita kena faham, insurans ni dia macam dropship, dia tak pegang stok. Faham? Dia bukan dropship lah, tapi dia macam dropship, dia tak pegang stok. Jadi bila jualan di peringkat bawah tu dapat, baru yang atas dapat. Dia tak sama macam trading dah pegang stok. So dia tak sama, tapi dia adalah commission. Benda sama je. Alright? Okay, clear Alhamdulillah. Right, tak clear ni semua nanti boleh dapatkan recording. Alright. So now, kita nak pergi pada pengurusan database management. Alright. Okay, macam mana nak urus team ni kan? Nak bagi ejen tak lemau ni. Okay. So, saya nak kembali balik pada topik. Okay. Pihak Fama boleh tak bagi saya share screen untuk saya punya tab? Saya tak boleh nak share lah. Saya nak conteng sikit. Alright, baru boleh. Okay. Kita nak pergi pada perbincangan tadi lah boleh Sekejap saya share. Okay. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah dan disayangi para Nabi. Alright. Kalau tengok kat sini, ini 3 step rekrut agent clear sebelum, semasa, selepas. Clear sebelum, semasa, selepas. Saya dah cover part ni. Alright. Walaupun tak detail tapi tuan-tuan puan dapat gambaran macam mana nak buat dan tuan-tuan dan puan-puan redah je dulu. Jangan tunggu sempurna baru nak bermula. Alright? Daripada situ kita akan banyak belajar daripada buat. Okay, sekarang kita nak masuk topik selepas, which is macam mana nak mengatasi ejen aktif ataupun tak aktif. Ini kita nak pergi pada tangani ejen sendu. Topik kita kali ni. Alright.
Okay. Ada dua benda. Alright? Ada dua benda. Alright? Macam mana nak tangani ejen sendu? Pertama, okay, dia bukan tangani sangatlah. Tapi maksud saya, bila kita berhadapan dengan ejen sendu ni, pertama, kita fokus pada angka. Okay, maksud saya macam ni. Katakanlah kita ada 100 orang ejen. Ni ejen bukan prospek. Okay. Dan katakanlah daripada 100 tu 20 orang je yang aktif ejen. Siapa yang kita kena buat? Kalau tengok dekat sini, kadar aktif dia 20%. Kan? 20 bagi 100, darab 100%, dia akan jadi 20%. So bagi saya, kita fokus saja pada orang yang aktif. Tak payahlah kita kisah pada yang tak aktif. So apa yang kita kena buat adalah rekrut lagi. Alright? Itu adalah untuk tangani ejen sendu. Alright? Okay. Cara yang kedua, bukan cara lah, benda kedua yang kita kena buat adalah kita akan naikkan juga kadar peratusan ejen aktif ni. Okay, maksud saya begini. Bila kita rekrut, kita akan buat sehabis baik untuk memastikan seramai mungkin orang aktif. Tapi bila kita dah capai tahap ni lah maksimum kita boleh pergi, fokus yang aktif ni, yang tak aktif tak payah kita nak pergi duk fikir cara macam mana nak hidupkan dia. Kata saya, usah dirayu pada tak sudi, cari baru sebagai pengganti. Alright? Okay, jadi untuk part ni, anda dah clear lah fokus pada rekrut. Saya nak pergi pada part ni. Macam mana dan apa yang kita boleh buat untuk menghasilkan ejen yang aktif. Okay. Jadi, bila kita buat dalam topik dekat atas tadi, saya ada share tentang customer relationship management. Macam mana nak jaga ejen. Okay. Dan macam mana nak bagi ejen aktif. Alright. So, step yang pertama adalah join ejen. Ni dia dah join ejen lah. Join ejen. Alright. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita buat dipanggil sebagai onboarding process. Ini step yang kedua. Nanti apa onboarding ni saya akan teranglah satu persatu. Yang ketiga adalah dipanggil step 3, filter proses. Okay, filter proses. Okay, dan dalam filter proses tu juga kita akan ada aktiviti lah, kan? Ada aktiviti. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan akan nampak lebih jelas bila saya terangkan. Okay, now join agent dah jadi agent lah. Sekarang ni assume kita punya recruit dah power, dah ada orang jadi agent. So onboarding, saya nak pergi onboarding sebelum saya pergi pada filter. Okay, onboarding ni merujuk kepada, kan kita ada grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, grup-grup FB group. Ada orang tanya nak kena ada ke tak, apa yang nak kena ada, apa yang bagus. Jadi saya share, apakah tool-tool yang anda boleh gunakan untuk uruskan ejen ni, untuk onboarding ejen ni. Tool-tool tu saya akan share dengan anda sekejap lagi untuk onboarding. Bila anda dah tahu onboarding proses ni, dan barulah anda pergi step yang ketiga, iaitu filter. Apa maksud filter? Filter ni dia macam ni. Okay, bila ejen baru masuk, dia tak ada sale, betul tak? Dia baru masuk kan, dropship ke kan, dia belum buat sale lagi lah, ni cerita yang baru. Jadi filter ni selalunya lepas habis daripada onboarding, sebab onboarding ni antaranya adalah training. Okay, lepas dia habis onboarding proses ni, saya akan bagi dia tugas. Dan tugas dia adalah, contohnya jual 5 unit atau 10 unit. Contohlah kan. Bila dia dah lengkapkan tugasan jual ni, barulah step yang keempat, saya akan pindahkan dia dalam grup khas. Jadi kalau dalam contoh ni ada grup dia juga. Tapi ni dipanggil contohnya dropship general. Ni kalau kita main game dropship lah. Bila dia dah buat je task, maka dia akan jadi dropship premium. Ni adalah orang-orang yang dah ditapis, dah berjaya buat 10 unit. Jadi bila kita buat tapisan ni, dia akan menyebabkan kita akan lebih tenang. Sebab kita akan, dia benda ni sebenarnya lebih pada pengurusan emosi.
Kalau kita buat contohnya dekat dropship general ni, kalau ramai yang tak aktif, tak ada masalah pun. Sebab dia orang ni belum lagi terbukti cinta dia kan. Yang ini dah terbukti. So yang ini patutnya aktif. Jadi kita akan lebih mudah untuk sasarkan lah. Sekarang ni isu yang berlaku, anda ada grup, anda campurkan semua orang kat dalam grup tu. Jadi bila campurkan semua dalam grup tu, kita tak tahu yang mana aktif, yang mana tak aktif. Sedangkan ada je yang nak buat, tapi sebabkan emosi anda berkecamuk, anda jadi bad mood, jadi ujungnya anda tak memberi yang terbaik. Sedangkan bukan semua, ada je orang yang nak buat. Yang tak nak buat, tetap tak nak buat lah kan. Alright. So saya nak tunjuk step onboarding proses yang bagus lah. Saya cakap ni adalah berdasarkan pengalaman kita buat banyak kali. Ada orang kata nak guna Telegram ke, nak guna WhatsApp ke, nak guna apa ke kan. Ni saya cakap ni adalah apa yang ni lah. Okay. Kalau asalnya dropship premier, lepas tu tak aktif berapa bulan, perlu ke remove dalam grup. Okay, kalau dia dah capai target untuk dalam grup tu dia masuk dan dia dah pernah berjaya buat, lepas tu dia dah tak aktif. Bagi saya biar je dalam grup tu. Saya kekalkan je lah. Saya tak nak complicatedkan benda tu lah kan. Right. Okay, now. Sekarang ni saya nak tunjuk pada anda tentang apakah tool yang kita boleh guna untuk uruskan kita punya agent. Okay, dan apa step-step onboarding lah. Ni saya cerita onboarding. Okay, first kali, bila team kita join, apa yang saya akan buat? Saya akan masukkan dia orang dekat dalam grup. Grup yang pertama saya akan masuk adalah saya masuk kat dalam grup WhatsApp. Alright. Dan bila masuk dalam grup WhatsApp, saya akan masukkan mereka ke dalam FB group. Dan bila masuk ke dalam FB group, saya akan masukkan mereka dalam Telegram channel dan juga Zoom. Okay, kenapa saya kena masukkan 4-4? Saya akan bagi tahu kemudian. Setiap daripada 4 ni ada kelebihan tersendiri. Alright, ada kelebihan tersendiri. Ada orang kata, boleh tak nak buat Telegram group? Okay, dengar saya terangkan dulu, nanti tuan-tuan perempuan akan nampak. Okay, bila dia dah pergi dekat level pertama ni, ini dipanggil orang-orang yang baru join. Kalau case dropship tu dia belum sale apa-apa lagi lah. Kalau case agent pula, dia baru beli package agent kita, maksudnya dia belum restock lagi. Ni dipanggil agent level pertama. Okay, bila dah mula buat jualan, kita akan tapis dia, kita akan bawa pergi ke grup premium. Yang ini adalah dropship yang dah buat 10 unit jualan, okay, contohnya, ataupun agent yang dah restock kali kedua, baru kita pindahkan ke sini. So kalau buat kali kedua maksudnya apa? Dia dah repeat kan, contohnya macam tu lah. Alright. Dan bila mereka dah capai pencapaian tertentu, kita bawa dia pergi pada grup core leader pula kan. Jadi point dia saya nak bagi tahu anda, kita tapis daripada satu level ke satu level. Jadi kita akan wujud beberapa kategori. Jadi bila kita ada segmen dalam agent kita, kita akan lebih mudah untuk fokus dari segi sudut apa training nak bagi. Sebab banyak orang bila buat training, dia akan panggil semua orang buat training. Dia pun buatlah live tiap-tiap minggu. Okey tak? Okey. Tetapi kalau dalam saya punya perkongsian, saya tak galakkan macam tu. Saya lebih suka dipanggil segmentation training. Training bersegmen. Orang baru ada training dia, orang dah pertengahan ada training dia, orang dah advance ada training dia. Tak adalah semua ilmu saya sumbat dekat semua. Hujung takut dia tak terbuat dan dia tak buat. Kan? Tu cara saya buat training. Okay, part training ke coaching ke tu kejap lagi lah saya share. Cuma saya nak tunjuk onboarding dulu. Apa benda nak kena buat. Alright. So, bila kita bawa pergi ke grup-grup ni, saya patah balik. WhatsApp group, Facebook group, Telegram channel dengan Zoom. Okay, ini adalah dia punya proses. Tapi saya akan share lah macam mana cara yang terbaik nak buat. Contoh macam WhatsApp group ni pun. Okay. Kalau kita tengok, kenapa kena buat WhatsApp group? WhatsApp group ni, okay, saya ada test lah buat Telegram group ke apa ke kan. Tapi WhatsApp group ni saya nampak dia bagus. Untuk engagement. Isu Telegram kadang-kadang orang tak buka. Kan? Ada yang buka, tengok market lah. Tapi majoriti saya try, memang kalau Telegram kurang. Di WhatsApp, tinggi engagement. Cuma kekurangan dia limit lah 200 ahli. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena, buatlah grup lain kan. Dan kita kena faham WhatsApp group ni untuk apa. WhatsApp group ni tujuannya adalah untuk menyembang. Kan? Jadi kita tak nak macam dalam WhatsApp group ni, kadang-kadang ada orang kan, dia tak suka ejen dia berborak pasal benda-benda lain selain daripada produk dia. Bagi saya tengok perbualan tu apa. Kalau perbualan tu berkisar tentang harian, kan, masak apa, bagi saya tak ada masalah pun. Sebab diorang ni kan memang nak berkomuniti kat dalam tu kan. Saya akan tunjuk kejap lagi salah seorang klien saya, dia punya grup WhatsApp macam mana kan. Meriah betul kan. Dah jadi macam adik-beradik kat dalam tu kan. Itu yang best.
Jadi tak adalah orang fikir bisnes je kan. Jadi orang jadi boring lah. Tu yang menyebabkan kadang-kadang sekali-sekala je dia jenguk kita punya group kan. Dia tak kerap jenguk kan. Okay. Alright. Okay now. Apa kelebihan FB group? Okay. Bila kita ada WhatsApp group yang banyak, isu dia adalah bila dah terlalu ramai, dia kan ada WhatsApp group banyak. Kita tak ada macam satu hall untuk mengumpulkan semua kita punya team. Sebab itulah saya buat FB group. Sebab FB group ni dia tak ada limit ahli. Dan dekat dalam ni, kita boleh gunakan untuk buat live. So dia senang untuk buat. Itu bagusnya. Jadi untuk menyembang-menyembang ni kat WhatsApp, kalau ada apa-apa event live ke apa, kita buat kat FB group. Dan FB group ni dia ada tool lengkap. Banyaklah anda boleh buat live tadi saya cakap kan. Sebenarnya banyak lagi rahsia-rahsia dia kan. Tapi saya tak boleh nak cerita sebab takut tak tersempat nak cover. Alright? Ni pun saya kena tengok timing juga. Dah 12.30. Pukul 1 kita rehat. Don't worry tuan-puan. Harap boleh bersabar dengan saya. Boleh Alright? Boleh saya teruskan? Okay. So, untuk weekly sharing. Okay, to FB group. Kenapa Telegram? Telegram ni bagus untuk kita. Satu, dia ringan. Dia tak makan data banyak sangat. Yang kedua, dia adalah one way. Tempat kita ambil bahan, marketing. Semua kita letak dekat dalam Telegram. Isu dia kadang-kadang bila kita ada copywriting ke, ada gambar ke, ada poster ke, kita letak dekat WhatsApp. Masalah WhatsApp, kalau orang baru join, dia tak nampak yang lepas. So kita kena post balik. Itu yang kerja kita banyak habis melayan ejen pasal kita tak ada sistem. Kalau kita ada sistem macam ni, tak adalah orang datang cari kita. Kalau ada soalan je, ambil kat Telegram. So kerja tu akan lebih mudah. Tak adalah kita buat kerja rutin berulang-ulang kali. Nampak? Okay, now. Kenapa kita kena guna Zoom? Okay, Zoom ni bagus sebab apa? Satu, kita boleh high touch. Apa maksud high touch? Okay, dia macam ni. Dalam interaksi kita dengan ejen, dia ada high tech dengan high touch. High tech ni kita gunakan teknologi-teknologi yang macam WhatsApp. Kita tak ada tengok pun muka. Tapi kalau macam Zoom ni, kita nampak muka dia. Tapi syarat dia kena buka muka lah. Kalau tak, dia tak high touch lah. Dan selalunya saya akan buat Zoom ni untuk tujuan training dan meeting. Kalau macam tadi yang saya cakap live dekat Facebook group tu lebih pada sharing. Itu untuk semua. Dia macam topik-topik tiap-tiap minggu. Tapi training dengan meeting ni dia spesifik. Kalau ada masalah ni saya akan panggil tim-tim ni untuk group ni je. Kalau training ni saya akan panggil untuk orang baru untuk group ni je. Jadi saya bezakan penggunaan tool-tool. Okay. Saya tunjukkan contoh. Alright. Kita pergi pada WhatsApp. Lepas tu pergi FB, lepas tu kita pergi Telegram. Alright. Okay. Tak sempat tak salin yang Telegram, baru tahu memang tak guna. Saya baru tahu. Betul lah tuan, saya memang nak guna. Alright. Ada yang dah guna. Ada Telegram ni bukan satu benda yang asing lah, ada yang pernah guna. Alright. Okay, so kita nak pergi pada contoh lah. Saya suka tunjuk contoh. Okay, ni adalah WhatsApp. Alright. Ni adalah grup saya punya ni lah. One of saya punya student lah kan. So dia buat lah dekat sini. Grup ni memang meriah. Memang meriah. Kan? Alright. Memang meriah. Jadi apa-apa semua dia communicate kat sini kan. Okay. Dan satu lagi saya nak bagi tahulah kan. Benda ni tak ada dalam topik kita nak bincang, tapi dia ada kaitan dengan WhatsApp. Saya satu klien ni, saya bantu dia buat kempen recruit agent. Kan? Team saya buat lah semua. Tapi servis tu kalau tuan-tuan tanya, saya dah tak buat lagi saya tak termenang tangan sebab tak cukup tim saya sebab saya rasa fokus saya lebih pada benda lain lah. Tapi saya ada buat satu klien saya ni, saya tolong buat iklan tu dia. Okey lah rancak, dapat ramai dropship kan. Daripada tak ada dropship jadi ramai dropship kan. Padu lah kan. Agent semua okey. So apa yang berlaku adalah masalah pengurusan. So bila sebelum waktu tengah puasa tu, dia rekrut banyak lah rancak. So bila lepas daripada waktu raya tu, dia pun cuti. 2 minggu dia cuti. Kan? 2 minggu dia cuti. So 2 minggu dia cuti, dia masuk balik. Lepas tu grup dia dah tak responsif macam mana dulu lah. Kan? Dah tak responsif. So bila anda buat agent ni, engagement sangat penting lah sebenarnya. Kadang-kadang anda kata kita cuti, anda tak boleh nak buat macam mana anda bekerja tau. Ataupun macam anda ada office hour. Tapi tak adalah kata hari-hari. Anda engage tu contoh 2 hari sekali. Kan? Jadi kat situ kita create macam satu perbualan lah. Dia peringkat awal je kita buat. Lama kelamaan bila grup tu dah aktif, diorang ni yang akan automatically buat. Dan anda akan jumpa satu geng yang mana memang dia suka engage kat dalam grup. Dan orang-orang macam ni kita panggil Kak Long. Kak Long ni lah yang kita jadikan orang untuk gantikan kita.
Tapi point ni saya nak bagi tahu, inilah grup. Kalau tengok tak ada pun cerita pasal bisnes ke apa ni, dicerita pasal dia tengah workout kan, birthday. Faham tak? Sebab tu saya bagi tahu awal tadi kan, buat sistem ejen ni anda tak perlu pandai. Anda hanya perlu ada jiwa yang nak memberi. Kan? So tak ada pun cerita tentang benda-benda yang apa tu? Yang kadang-kadang ada orang nak cerita bisnes kan. Tak ada bisnes tak boleh. Tapi kena syarat lah. Janganlah politik, iklan-iklan ni kita tak bagilah. Okay? Alright. Okay, kena tak bagi. Alright. So sekarang ni, saya tunjukkan anda pada tool-tool lah untuk onboarding. Ni salah satunya WhatsApp. Okay. Clear WhatsApp? Azhar kata macam mana orang klik link untuk join group tu. Alamak, kesian lah pula saya tengok. Saya tunjuk je lah walaupun dalam topik ni tak berkaitan kan. Kejap, saya share. Okay, tak sampai hati pula saya tak share kan. Macam ni. Okay, pergi dekat sini. Kan kita buat group kan. Lepas tu kita boleh share lah. Dia boleh, ni sebab saya bukan admin. So boleh add lah. Add tu nanti dia bagi link. Nanti try lah go DM puan. Okay, tapi saya nak tunjuk seterusnya adalah FB group. FB group. Okay, macam Facebook group, kan saya cakap Facebook group ni, okay. Facebook group ni kita kena jadikan dia sebagai tempat untuk sharing tau. Alright? Okay, ni salah seorang student saya lah. Anda masuk, anda tak dapat lah sebab ni member je boleh masuk. Orang yang dah join Okay. Macam mana dia buat? Okay. Satu poster lah dia ada kan. Lepas tu dia masuk kat sini, okay, orang baru wajib tengok benda ni. So bolehlah tengok kan. Bila dia tengok, kita bolehlah adalah arahan-arahan dia. Okay, tapi apa yang saya nak anda tengok, macam mana aktiviti dia, tengok. Jom live. Topik Suri Bisnes Berjaya. Topik-topik macam tu je. Tak ada pun berat weekly sharing ni kan. Semestinya kena nak benda-benda pasal FB ads ke, tak ada pun. Tapi boleh je lah nak cerita sikit-sikit kan. Tapi anda tengok dia buat live kerap. Okay, ni wanita berkejaya versus bisnes. Topik-topik simple macam ni. Dan dia buat setiap minggu. Ni bukan training ni sharing bangkit anak muda kan. Sebab tu ramai orang bila dia buat live dia ingat ni training. Ni bukan training, ini sharing. Training adalah benda yang berobjektif. Okey, saya akan terangkan 7 aktiviti tu kejap lagi, anda akan nampak lebih jelas lah. Tapi saya nak bagi tahu ni adalah sharing dan sharing tu dibuat dalam grup. Clear tak tuan puan untuk FB group ni? Alright. Dan saya bagi tahu macam kita buat live kan. Saya tahu banyak guru-guru sekarang ni pesan. Okey, buatlah apa live, buat live baguslah peringkat awal. Tapi sampai satu tahap kita pun nak develop leader. Sebenarnya platform-platform macam ni bagus untuk kita develop leader. So bila live ni tak adalah kita je live. Mungkin kita boleh ajak kita ada jadual tim kita yang live kan. Bila mereka dah ready lah. Contoh macam ni kan. Ni dia pakai poster 3 orang tapi yang live Esther ni je. Kan? Momentum to sustain. Esther ni je yang live. Kan? Ni team dia yang live. Jadi tak adalah kita je yang duduk buat live kan. Tapi orang lain pun live kat dalam tu. Leader-leader kita. Jadi kita pun dapat train orang baru untuk cakap kat depan. Bila dia cakap kat depan, dia ada confident. Maka dia boleh jadi leader. Okay. Okey, ni cerita lain ni. Ihsan kata ada seorang dropship yang sangat perform bawah stokis. Tapi stokis tak bagi upgrade jadi stokis lah. Memanglah benda ni berlaku. Sebenarnya Tuan Ihsan topik ni agak advance saya faham. Dia adalah isu yang kadang-kadang sebab yelah kalau naik dia akan terputus income. So cara macam mana saya nak atasi benda ni adalah saya akan usik dari segi bahagian sudut ganjaran, pelan ganjaran lah. Kadang-kadang kita punya commission plan ni tak mesra. Yang mana bila orang naik dia terputus. So sebenarnya ada cara kita nak buat supaya tak terputus. Tapi benda tu kalau saya cerita dia panjang lah. Saya takut drag Tak maaf tuan kalau ada nanti mungkin boleh di lain waktu lah saya jawab soalan tu. Alright. Okay. Jam sama lah yang eloknya kalau boleh. Sebaya orang dah memang terbiasa. Pukul 9 malam je hari Rabu ada live. Pukul ni je ada live. Pukul ni je live. Tak adalah kejap hari ni, kejap besok kan. Alright, okay, clear untuk bahagian Facebook ni? Jelas ke tuan-tuan puan? Boleh komen tak kat ruangan chat? Boleh komen tak tuan-tuan puan kat ruangan chat? Alright, so
Itu untuk contoh Facebook lah. Okay, saya nak tunjuk contoh lagi untuk Telegram pula. Okay, Telegram. Okay, untuk Telegram ni cara saya buat. Okay. Okay. Saya akan ada, tengok ada 4 ni kan. Ada 4 Telegram channel. Diorang kata berapa banyak Telegram channel nak kena ada? Tak, dia tak kisah. Tapi saya buat 4 supaya saya tak nak bercampur. Kadang-kadang ada orang dia pergi letak semua benda dalam satu Telegram. Okey, tetapi isu dia kadang-kadang bila orang nak cari tu dia tak mesra lah. Kadang-kadang ada orang nak cari testimoni je. Kadang-kadang ada orang nak cari copywriting untuk marketing. Kadang-kadang ada orang nak cari info-info tertentu. So macam saya buat 4 channel lah. Pertama, Agent Info. Ni adalah memo-memo terbaru lah. Ada promotion HQ, semua saya letak dekat dalam ni. Kan? Alright? Semua letak dekat dalam ni. Alright? Dan yang kedua adalah close sale. Kalau benda-benda berkaitan testimoni, ni bukan saya punya Ni basically ada one of saya punya client, saya buat kan. So dia jadi macam ni lah. Alright? So dia ada bahan-bahan. Contoh testimoni semua dia letak kat sini. Lepas tu ada satu lagi. FB Ninja ni adalah untuk iklan, dia nak letak dekat FB group. Yang ini pula adalah posting 21 hari. Untuk ejen-ejen baru dalam kes ni saya sampai tak bagi pun ejen-ejen tersebut untuk buat copywriting. Saya dah siap-siapkan dah copywriting 21 hari. Dia tinggal copy paste je dekat wall-wall. Pukul 8 pagi nak post apa. Sebab orang baru kan, dia tak ada pengalaman sangat. Jadi dengan harapan saya, dengan dia buat benda ni, dia bolehlah dapatkan at least jualan yang pertama. Kan? Jadi bila dah ada jualan pertama, dia dah excited. Bila excited, maka dia akan ada motivasi untuk buat jualan yang berikut. Alright. Leader dah ada FB group, perlu buat sendiri ke atau join sana? Okay, patutnya kalau leader dah buat, tompang je lah leader punya. Kan? Sebab nak buat tu kita kena ada pengurusan tersendiri kan. Ni mungkin Wahidin ni sebab dah adalah jual produk orang kan. Maksudnya dah ada leader buat. Follow je lah leader. Alright, tapi kalau anda founder dah buat lah. Alright. Saya percaya bila saya cakap benda ni akan ada yang menentang. Dia kata, alah kau tak payah pening kepala lah. Kau bagi je dropship buat. Kau bagi je stokis buat. Memanglah secara memudahkan memang mudah stokis buat. Tetapi isu dia saya bukan isu mudah. Saya nak pegang. Kalau dia buat, saya tak tahu apa yang dia buat. Tapi kalau saya buat, diikut, maka saya akan dapat pegang lah tim. Tujuan saya nak kontrol je lah sebenarnya. Kan? Right. Okey tuan-puan. Okey, kita dah pergi pada part database management ni. Basically dari segi part menguruskan team lah. Ataupun dipanggil onboarding agent lah kan. Onboarding agent. Alright. So, saya nak bagi satu contoh lah Saya nak bagi satu contoh. Alright, saya kena bagi satu contoh. Sekejap Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh pergi dekat ruangan chat. Saya bagi masa kejap. Pergi kat ruangan chat. Alright. Saya ada bagi something. Okay, macam ni. Bukan something lah saya bagi. Dia maksudnya, okay, tadi apa yang tuan-tuan nampak, itu dipanggil tool. Faham tak? Tool. Untuk onboarding. Okay. Untuk onboarding. Okay. Untuk onboarding sistem ni, tadi tu saya panggil dia sebagai tool. Okay. Okay. Tool. Tapi dia ada flow. Daripada orang tu join, macam mana nak bagi dia masuk benda tu. Sebab kalau cara tu anda buat betul, dia akan memberi impact. Okay. So untuk tahu flow dia, saya tak bercadang untuk tunjuk, tapi saya nak anda buat. Saya bagi masa anda seminit untuk anda klik link yang saya bagi kat Telegram ni. Okay. Okay. Boleh tak klik link ni? Siapa yang klik link ni, tolong ikut step tu daripada awal sampai habis, tapi tak perlulah sampai ke WhatsApp admin tu sebab nombor dia akan ada kat belakang tu. Klik je benda ni. Ikut step. Boleh tak anda klik? Okay. Siapa yang klik dan dah habis, boleh tak share dengan saya dekat ruangan ni? Okay, saya tunjuk demo lah Alright. Kalau saya klik, dia akan jadi benda yang sama. Okay, tuan-puan boleh klik tak tuan-puan? Masih bersama dengan saya?
Boleh komen dekat ruangan chat. Orang lain boleh. Ahmad Nasai, cuba tengok balik. Okay, tengok bila anda klik, dia akan jadi macam ni tau. Dia akan masuk ke dalam benda ni. Okay, anda abaikan yang atas-atas tu sebab saya demo untuk grup lain juga. Okay, kalau anda tengok kat sini, saya klik. Alright. Okay, bila saya klik, kalau anda perasan, dia ada perkataan dia suruh kita pergi seterusnya. Terima tahniah Syafiq kerana join Power Western, selamat datang. Dia klik seterusnya. Dan seterusnya, terbaik Syafiq, saya excited nak tahu buat duit. Ini adalah orang yang dah join tau. So, kenapa saya bagi benda ni? Supaya mereka ada flow. Ini masuk kat grup FB, ini masuk kat grup Telegram. Nampak tak? Dan bila saya klik lagi, okay, bila saya klik lagi, kalau anda tengok, anda tengok, dia akan keluar lagi ayat-ayat dia. Betul tak? Dia suruh buat apa. Inilah step-step dia. Faham Untuk klik. Alright. Alright. Okay, ini link. Okay, kalau tak ada, nanti saya minta tim saya letak kat grup urus setia. Anda boleh, grup-grup anda lah. Nanti anda boleh klik. Okay, sekejap saya bagi link ni. Alright. Alright, saya dah minta forward kat dalam grup WhatsApp. Anda boleh check lah. Alright. Tapi point dia adalah, ada kat dalam grup WhatsApp. Ya, chatbot yang jawab. Maksudnya, robot yang saya buat ni bertanggungjawab untuk uruskan ejen baru. Orang tu baru jadi ejen je, robot ni akan bawa orang ni pergi mana, pergi grup mana. Dan sebenarnya, kalau anda tengok memang dia robot. Tetapi sebenarnya ada skrip kat dalam tu saya gunakan untuk memastikan yang orang masuk kat dalam grup WhatsApp ni, saya nak bagi tahu yang kau kena aktif lah. Itu je lah saya nak bagi tahu kan. Jemput ada chatbot ke? Apa maksud chatbot Memang ada chatbot. Tu chatbot lah tu yang tadi saya buat tu. Ya, pakai ManyChat. ManyChat ni Sally free saja. Itulah menariknya. Tak tahu guna kan. Alright. Macam mana nak buat tuan? Alamak. Kalau saya buat kat sini. Free. Ain. Chatbot ni free saja nak guna. ManyChat ni. Dia ada berbayar lah tu kalau nak upgrade premium. Tapi yang free ni pun boleh pakai. Kan? Tapi nak set up lah. Kena set up kan. Saya biasanya kalau dalam program advance saya buat lah benda ni. Kalau buat ni memang dia tak boleh lah. Tak boleh buat lah tuan-tuan. Minta maaf saya cuba nak buat tapi tak boleh. Sebab dia akan ambil masa. Alright. Okay. Alright. Belajar Messenger. Okay. Aswad dah belajar boleh apply Boleh gunakan apa yang saya cakap. Alright. Okay. So jelas tak part untuk bahagian kita punya apa tu? Onboarding je kan. Onboarding tadi. Alright. Jadi kalau anda tengok, okay, link tu boleh minta dekat ni urus dia. Saya dah minta dia forward kat WhatsApp. Okay. Kalau tengok dekat dalam yang saya tulis di whiteboard tadi, okay, kita dah pun selesai ini. Ni dah selesai. Right? Ini pun dah selesai. Alright. So sekarang ni, bila habis daripada onboarding ni, kan kita ada buat training. Betul tak? Kita akan buat training. Okay, saya nak masuk part tu lah sebenarnya. Dan habis daripada training ni, kita akan minta diorang untuk buat jualan. So bila ada jualan tu, barulah kita akan tapis dia untuk pergi grup yang berikut. Kan? Okay, now. Okay, Zayani. Cuba tekan sekali lagi. Tengok macam mana. Kan? Sepatutnya okey. Sebenarnya robot tu dia bagus. Cuma sebab saya tak set up dengan betul, saya buat tu untuk tujuan training sebenarnya. Kan? Supaya anda boleh tengok. Jadi nanti kalau ada apa-apa boleh bagi tahu saya. Alright. Okay. Alright. Okay. Sebelum 12.40 okey.
Okey. Okey, topik training saya akan share. Saya nak pergi pada bahagian ni lah. Okay, now. Sekarang ni kita nak pergi pada bahagian ni. Step 3 ni adalah apa aktiviti nak buat dekat ejen. Ini apa aktiviti nak buat dekat ejen. Right? Clear setakat ni? Alright, clear Okay. Okay. So, apa nak buat dekat ejen? Okay. Apa nak buat dekat ejen? Basically, ini adalah dipanggil 6 nadi kejayaan dalam sistem ejen. So, anda boleh gunakan table. Saya ada bagi anda jadual dekat dalam tu kan. 7 jenis aktiviti kumpulan yang anda boleh buat. Alright? 7 jenis aktiviti kumpulan. Alright. So, untuk 7 jenis aktiviti kumpulan ni, saya akan buat 2. Pertama, saya akan buat mungkin dalam 2 ke 3 untuk sementara ada masa berapa minit lagi. Baki ni lepas lihat saya sambung lah. Okay, now. Bila cerita tentang aktiviti kumpulan tuan-puan, kita berada dalam keadaan yang kita dah ada ejen. Tapi isu dia kadang-kadang nak buat aktiviti apa dengan ejen ni kan? Kan? Nak buat aktiviti apa? Kan? Untuk ejen ni sentiasa bersemangat kan? Bila ada momentum, maka akan ada result kan? Alright. Pertama adalah training. Ni aktiviti pertama lah kita kena buat. Alright. So, bila kita cerita training ni, isu yang ramai orang saya nampak, mereka sering menyamakan training dengan sharing live. Ya, memang saya tak nafikan training ni boleh dibuat dalam bentuk live. Tetapi sharing yang anda buat hari-hari ke, minggu-minggu ke, tu sharing. Training ni dia khusus, dia bermodul. Ada step dia yang nak kena buat. Dan ada objektif yang kita nak capai. Kan, itu training. Dan ada tugasan dan tindakan yang kita nak dia buat. Dan biasanya dia ada modul. Dia bukan main suka hati, hari ni baru balik seminar, kita pun share semua kan. Okey, itu lebih pada sharing. Sebab tu saya tengok ada yang buat selfie dekat dalam Facebook dan ada yang tag saya. Dan saya nampak ada yang kata saya nak start sharing kat grup. Kena clear, itu bukan training, itu sharing. Tak ada masalah, boleh share apa yang saya share ni. Dan saya nak bagi tahu apa yang saya bagi ni macam kalkulator ke apa ke, halal untuk anda sebarkan. Halal. Halal untuk disebarkan. Saya memang bagilah untuk anda sebarkan. Bagilah link ni pada yang memerlukan. Alright? Cuma saya nak bagi tahu pada anda, kalau anda nak share apa yang saya share nanti boleh, tapi itu dipanggil sharing, dia bukan training. Faham Alright? Jadi modul dia modul tetap lah, modul yang membawa kepada tindakan, itu adalah training. Dan kita kena faham satu benda. Bila kita nak ajar apa yang kita nak ajar dalam training, ramai orang kadang-kadang dia pergi seminar, dia cedok ilmu luar, dia ajar. Bagus tak? Bagus. Cuma kadang-kadang tak semua ilmu bagus untuk tim kita. Dia bukan isu ilmu tu tak bagus. Ilmu tu bagus. Tapi kadang-kadang ada ilmu yang tak praktikal dengan kita punya. Jadi, kalau kita share, takut-takut anda membunuh tanpa niat. Anda tak ada niat ni nak matikan dia. Tapi sebab apa yang anda buat ni, dia menjadikan berat, ujungnya dia jadi tak boleh buat, jadi dia down sendiri lah. Anda faham So anda kena faham, banyak kan yang baru jadi ejen kita ke dropship kita ni, orang ni majoriti budak tadika. Kadang-kadang anda tak perlu pun cerita pasal FBS. Cerita teknik yang simple-simple, jual ke orang sekeliling, bagi skrip, itu pun dah jadi. Daripada anda ajar benda-benda yang susah-susah. Sebab tu, kenapa benda ni berlaku? Sebab anda kena faham, bezanya orang yang belajar untuk buat duit dan belajar untuk ilmu. Kadang-kadang kita ni terlalu proses sangat sampai kita mengajar orang jadi macam cikgu universiti lah. Kan? Universiti lain sebab dia belajar untuk ilmu. Orang yang jadi ejen kita ni, mereka ni fikir nak bagi dapur berasak besok. So, diorang perlukan apa solution yang nak buat sekarang. Sebab tu, hati-hati dalam memberi ilmu. Okay, now. Tadi ada yang tanya, apa yang saya nak kena ajar dalam training. Okey. Ini saya bagi sangat formula simple, tapi formula simple ni dia sangat-sangat berkesan. Okey. Formula ni saya tak bagi kat whiteboard. Okey, saya bagi kat whiteboard lah, senang Okey, sebab saya takut anda tak clear. Okey, formula ni sangat simple. Apa training nak ajar dekat dalam kita punya training. Dan sekali lagi saya bagi tahu, training ataupun apa aktiviti ni dia ada 2 jenis. Satu high tech, satu high touch. High tech adalah kita ada orang yang buat training kat dalam WhatsApp. Ada. Okey tak? Okey, tapi tu high tech. Tapi touch kurang sikit. Kalau nak lagi bagus, buat dalam Zoom. Ada slide. Alright? Okay, now. So, saya nak share pada anda tentang apakah konten dalam training. Okay, kita nak buat training ni kan. Okay, training.
Okay, training ni sangat mudah. Okay, pertama sekali dalam training adalah kita kena tahu apa yang ejen nak. Kita kena tahu apa yang ejen nak. Kan? Ni soalan asas yang ramai orang tanya. Macam mana nak bimbing ejen? Tanya dulu ejen apa yang ejen nak. Kalau kita pun tak tahu apa yang dia nak, macam mana kita nak bimbing dia? Katakanlah dia kata, okey, impian dia nak dapat RM1,000 sebulan. Alright? Okey, sekejap Okey, katakanlah impian dia nak dapat RM3,000 bersih. Contoh. Okey. Yang kedua adalah bagaimana ejen boleh capai RM3,000. Kita ajarlah dia. So macam mana nak ajar dia? Apa yang kita buat? Sebab kita pun pernah jual peringkat awal, kan? Cuma isunya kita tak bukukan apa yang kita buat. Kita main ingat-ingat tak. Itu je yang berlaku. Jadi apa yang kita buat, kita ajar mereka untuk mereka buat jualan RM3,000. Okay? Right. Jadi, kesimpulan dan lepas tu ketiganya adalah dipanggil, kita pantau lah dia buat. Itu je sebenarnya dalam training. Cuma benda ni, kalau kita ejen tak ramai, kita akan buat sorang-sorang. Bila ejen dah ramai, kalau kita nak buat sorang-sorang kan tak menang tangan, jadi kita buatlah dalam bentuk training. Jadi kalau kita tengok kesimpulan daripada training ni, sebenarnya kita menjawab 3 benda je. Yang pertama, apa? Kenapa? Bagaimana? Apa maksud apa? Apa ni adalah tentang pertama syarikat kita. Ingat tak 4 faktor saya ajar? Produk kita, komisen pelan ganjaran kita, okey, support team kita. Kan untuk orang baru ni, minggu orientasi, walaupun dia orang dah dengar waktu awal-awal kita ajak dia jadi ejen, terangkan sekali lagi. Kadang-kadang dia orang pun tak faham sangat. Supaya dia orang tahu. Dan bila cerita kenapa ni lebih kepada apa matlamat dia. Selalu bila saya buat training, saya akan minta ejen saya listkan apa matlamat dia, apa yang dia nak. Dan dah dapat apa matlamat dia, barulah kita akan pergi pada bagaimana. Step 1, step 2 ke. Anda ada apa ilmu-ilmu. Sebab tu ada orang kata nak ajar apa, anda buat apa anda ajar tu. Anda jangan ajar benda yang orang lain ajar. Sebab tak sama. Anda boleh tiru tapi tak akan sampai. Tu adalah training yang terbaik. Saya bagi terus terang training yang terbaik. Kadang-kadang ada orang kata, pergi je dengar orang ni punya live, ambil ilmu tu dan share. Boleh, tak salah. Tapi make sure anda dah cuba test kat anda punya business, proven, baru anda share. Alright? Okay, now. Sekarang ni korang tengok apa, kenapa, bagaimana. Okay, now. Apa dengan bagaimana ni saya tak nak touch banyak lah. Sebab dua benda ni simple, straightforward. Okay, untuk kenapa ni, satu saya akan minta dia untuk share apa matlamat dia. Walaupun kadang-kadang anda kata, alah boring lah macam camp motivasi. Anda kena faham, ejen semua tak sama macam anda. Alright? Anda jangan samakan orang macam anda. Dia isu dia macam ni, saya bagi tahu. Motivasi ni, saya bagi tahu jujur. Dia ada dua. Pertama, luaran. Yang kedua, dalaman. Mengikut kajian pakar-pakar psikologi, 90% manusia motivasi dia datang daripada luar. Hanya 10% yang motivasi datang daripada dalam. Anda usahawan ni majoriti ada motivasi dalaman yang kuat. Sebab tu anda buat bisnes. Dan anda adalah orang yang sangat rare. Isu dia bila kita ada ejen, kita ingat ejen macam kita. Ini masalah dia. Sebab tu kita rasa, boring lah motivate. Kita pun duk cerita pasal bagaimana. Kadang-kadang bukan isu bagaimana. Dia sendiri tak ada matlamat yang jelas. Dia pun tak ada sebab yang kuat. Dia pun tak tahu kenapa dia kena buat apa yang dia kena buat. Menyebabkan kita ajar dia jadi ibarat mencurah air ke dalam daun keladi. Kita rasa dia faham, dia buat, balik dia tak tukar dalam tindakan. Sebab dia tak clear dengan apa yang dia nak. Sebab tu saya akan pergi pada matlamat ni. Dan saya nak kuatkan lagi bahagian kenapa ni, saya akan tambah satu benda. Saya akan banyakkan sharing daripada ejen lain.
Kalau ada ejen, tak payah yang pandai. Dapat jual 10 unit pun, ada kejayaan ni, saya akan bawa ke depan. Untuk mereka ni share. Tapi sebelum mereka share dalam training, saya akan panggil mereka, saya bagi tahu, nanti saya nak minta awak share. Apa yang awak lalui, pengalaman ni. So benda-benda tu pun dah boleh menginspirasi. Kadang-kadang, ejen ni, dia respect dengan kita. Tetapi, respect belum tentu menukarkan tindakan tau. Sebab respect adalah respect. Tapi, bila dia tengok orang yang sama macam dia, boleh buat, itu akan datang motivasi. Sebab kalau anda cakap anda boleh buat, dia cakap, alah, Hajar boleh lah, Hajar dah pengalaman. Nampak? Tapi kalau orang lain buat dan orang lain jadi, yang tak terror ni, cakap dan kongsi dan dia buat jadi, kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Nampak tak psikologi dia kat situ? Nampak? Alright. So that's why, bila anda buat training ni je modul dia. Kan? Apa? Syarikat anda. Share lah apa tentang syarikat anda. Produk anda apa? Share. Pelan ganjaran. Ni adalah training ni. High impact training. Dan apa juga benda yang anda nak, contohnya kan anda dah buat bagaimana. Ni satu lagi saya nak tambah last untuk bagaimana ni adalah banyakkan praktikal. Contoh, anda ajar. Okey, hari ni saya nak share cara mudah macam mana nak buat 10 unit. So untuk level pertama ni, semua ejen yang baru join ni tak payah fikir pasal nak jual banyak, buat dulu 10 unit. Dah buat 10 unit, nanti kita akan buat training khas. Dalam training tu kita akan ajar teknik-teknik yang lebih advance. So macam mana nak buat 10 unit? Senang je. Apa cara dia? 3K. Apa 3K? Apa 3K? Keluarga. Kan? Kenalan. Kan? Kawan. Tu je. Lepas tu, pertama sekali apa kena buat? Post dekat Facebook, bagi tahu anda nak jual, anda kena promote diri anda dulu. So, semua ada Facebook tak? Okey, sekarang ni copywriting dia, ni gambar dia. Boleh tak post sekarang? Post, saya nak check in. Habibah ni kenapa tak post nampak? Terus buat tindakan. Tak ada macam training, okey, balik. Nanti buat memang tak buat lah jawabnya. Sebab anda kena faham training, tujuan kita buat adalah bukan untuk ilmu. Tetapi kita nak berlaku perubahan pada ejen kita. Isu perubahan ni kadang-kadang dia bukan isu ilmu. Dia tahu, dia faham. Tapi dia tak ada keberanian nak buat. Jadi bila dia buat bersama-sama dalam training, kita sebenarnya dah pecahkan dia punya tembok kemaluan dia. Jadi dia akan buat. Dan bila dah buat step yang pertama, dia tak malu lagi nak buat step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam. Hanya dengan benda tu je dah buat. Kadang orang kata dah buat training, dah buat. Macam mana buat training? Duduk situ. Lepas tu cakap pula tu, tak ada slide. Hari ni macam kan selalu kan staff-staff founder sekarang kan duduk kat kursi, ada kerang-kerang sikit, share. You ingat semua nampak dapat ke apa you dapat? Tak. Sebab cara pembelajaran setiap orang tak sama. Ada orang dia dengar, dia faham. Sebab tu saya guna whiteboard sikit. Saya guna ni. Hari tu semalam ada orang tanya, kenapa Tuan Syafiq buat slide hitam? Psikologi tu ada di sebalik slide tu. Saya bukan buat saja-saja. Orang dalam training itu dah cerita advance lah kan. Ada sebab kenapa hitam. Kenapa saya highlightkan kuning je? Kenapa saya tak buat semua tu kuning? Kenapa? Ada sebab. Kenapa tak guna animation? Ada sebab. Dan sebabnya apa? Sebab kita nak orang tangkap point dia. Sebab anda kena faham, bila orang dengar apa yang anda cakap, buat training, mata dia fokus tapi fikiran dia liar. Fikir benda lain. Sebab tu, kalaulah saya highlight banyak sangat dekat dalam slide saya tu, letak corak nampak binatang ni, kita highlight point ni, dia pergi tengok Mickey Mouse kat tepi tu. Dah dia punya otak merayap pergi ke tempat lain. Nampak tak? Tu sebablah slide kalau anda tengok orang yang buat training ni, kan tak cantik pun. Tapi dia bukan isu cantik. Kita nak dia panggil learning yang bagus. Ada pembelajaran yang bagus. Alright? Untuk training. So far jelas tak? Bahagian untuk training. Jelas ke tuan-puan? Boleh komen tak kat ruangan chat? Right. Jelas sangat. Alhamdulillah. Right. Okay, now tuan-puan. So, kita ada baki lagi 7 minit. Saya nak masuk sedikit part meeting. Sebelum poin ketiga, saya rasa lepas rehat saya akan buat lah. Alright. Alhamdulillah, terima kasih pada yang respon dan jelas. Saya harap anda dapat untuk bahagian training tadi lah. Alright. Jadi, ini adalah untuk training. Okay. Jadi, belajar untuk buat duit versus belajar untuk ilmu. Kan. Dia tak sama lah. Kan. Jadi, anda janganlah nak jadi lecturer pula. Kan. Duk cakap je kan. Tapi benda tu orang tak perlukan. Sebab anda punya dropship ni kadang-kadang ilmu simple-simple je dia nak.
anda je rasa nak complicated. Alright? Okay, now. Training adalah salah satu aktiviti yang kita kena buat dan buat secara berperingkat. Contohnya untuk orang baru ni training dia. Dah lama ni training dia. Yang pertengahan ni training dia. Tak adalah kita panggil semua orang, kita buat tu sharing. Boleh buat, bagus. Okay, jadi kenapa kena ada sharing? Kenapa tak cukup dengan training? Training ni dia lebih pada objektif, lebih pada fokus topik dia. Tapi kalau sharing ni dia macam nak boost semangat. Itu je, kadang-kadang dah dengar dah tahu dah nak buat apa, tapi biasalah kadang-kadang tiap-tiap minggu tu ada down-down dia kan. So bila tengok orang buat live tu, semangat tu jadi naik balik. Alright? Okay, now. Sekarang kita nak pergi pada meeting. Okay, meeting ni dia sedikit berbeza dengan training. Okay, kalau nak tengok, training ni dia lebih pada satu hala. Tapi meeting ni lebih kepada dua hala. Alright. Okay, dia begini. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada program Fama ni. Okay. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan boleh tak catat ayat ni. Dan ayat ni so powerful, saya dapat daripada guru saya daripada Indonesia, kan? So powerful. Saya bayar mahal tu untuk dapatkan input ni. Kan? Kami bayar mahal untuk dapatkan input ni. Tapi input ni saya rasa sangat membuka mata saya lah. Okay? Ayat dia adalah begini. Manusia bukan wadah untuk diisi, tetapi api untuk dimarakkan. Saya ulang sekali lagi. Manusia bukan wadah untuk diisi, tetapi api untuk dimarakkan. Boleh tulis kata dekat ruangan chat ni. Bantu kawan-kawan kita yang tertinggal bas ni ke. Manusia bukan wadah untuk diisi, tetapi api untuk dimarakkan. Maksudnya macam ni. Kadang-kadang kita rasa kita nak tim kita buat tindakan dan tim kita hanya buat tindakan bila kita isi. Isinya apa? Kita pun bagi cara, bagi teknik. Anda kena faham bila anda handle manusia, manusia ni adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling agung. Mereka ni bukan tak ada akal nak memikir, diorang ni boleh fikir, kan? Kadang-kadang anda rasa mereka tak buat sebab mereka tak tahu. Kadang-kadang bukan tak tahu, dia tahu tapi tak buat. Itu je, kan? Jadi sebab itulah kita buat group meeting ni. Sebab apa? Kita memberi peluang untuk tim kita berkomunikasi dengan kita. Sebab dalam training hanya kita yang bercakap. Tapi meeting kita nak dengar apa yang sebenarnya terbuku dalam hati tim kita. Sebab bila kita tahu tu, barulah kita boleh rawat masalah tu. Kadang-kadang kita rasa ilmu yang kita bagi ni, ini yang mereka perlu. Tapi belum tentu itu yang mereka mahu. Faham tak tuan-tuan? Sebab tu, saya akan buat benda ni, contohnya kalau saya ada ramai grup. Okay? Dan saya ada banyak leader. Saya nak bantu leader saya ni. Kadang-kadang kita jumpa dengan kepala-kepala ni, kita cakap. Tapi, kepala-kepala ni ada yang jenis tak reti nak handle grup. Dia cakap dekat tim dia tak sama macam mana kita cakap. Jadi apa yang kita buat? Kita jumpa dengan dia punya tim, kita buat meeting. Dan meeting ni selalunya saya tak galakkan dalam jumlah yang besar. Alright? Saya buat dalam jumlah 10 ke 15 orang saja. Kan? Dan tujuannya apa? Supaya saya boleh clearkan roadblock. So selalunya apa yang saya akan buat, step dia, bila saya buat training, buat meeting, cakap terima kasih pada grup Tuan Azman hari ni datang kan. Ni semua saya jumpa ni ejen Tuan Azman. Boleh share sikit tak? Berapa lama dah jadi ejen Tuan Azman? Share dekat ruangan chat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, ni saya sebut nama seorang-seorang Abu Hai Abu. Ni siapa? Oh, Mina. Okey, ni siapa? Chong. Ni siapa? Ali. Ni siapa? Tak kisah nama. Anda sebut nama ejen-ejen yang ada ni. Okey, anda sebut nama-nama ejen yang ada ni. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak mulakan kita punya meeting kita. So untuk kita mulakan meeting kita ni, saya nak minta, okay, so since ada yang baru, ada yang lama baru start business ni kan, mungkin boleh kenalkan diri dulu. Dia pun kenal lah, saya ni sesi rumah. Bukan apa sebenarnya, bila kita bagi peluang-peluang ni untuk orang bercakap, orang akan rasa suara dia didengari. Bila orang rasa suara dia didengari, dia akan rasa dia disayangi. Bila dia rasa disayangi, dia akan rasa jadi berani. Kadang-kadang simple je psikologi. Sebenarnya benda ni pun anda bukan buat dekat dalam ejen. Anda buat dekat staff anda pun boleh. Kadang-kadang kita jadi bos ni, kita banyak bagi arahan, tapi kita jarang dengar apa yang orang bawah nak. So kita dengar, okay, dah kenalkan diri dan kita tanya dengan dia. Okay, so far saya percaya kan, dah buat ni bisnes ni ada yang 2 bulan, ada yang baru join semalam kan. Okay, boleh tak share apa cabaran, roadblock yang you hadapi?
supaya saya boleh bantu. So masa saya cakap, itulah tuan, saya dah buat dah apa yang ada kat dalam ni, tapi tak tahulah dia orang kata produk ni sampai-sampai expired. Saya tak tahulah, ada customer ni komplain dan semua. So inilah dia persoalan-persoalan roadblock yang ada. Daripada roadblock yang ada ni, barulah kita jawab, dan walaupun simple jawapan kita tu, dia akan lebih tepat sebab itu yang dia perlukan. Faham tuan-tuan dan puan? Meeting. Dan saya akan buat sebulan sekali lah selalunya kan, pada grup saya. Alright. Ni saya dah jawab tadi, Amar sebulan sekali. Alright. Tanya lain, jawab lain. Tu saya tak faham apa yang Syamina punya ni. Alright. Okay, tapi ini untuk small group meeting. Anda kena faham So, nampak macam training, ni bukan training, ni meeting. So, kita kena jelas lah setiap daripada aktiviti ni apa objektif. Objektif meeting nak clearkan roadblock team. Training adalah untuk mendidik, untuk bagi ilmu lah supaya mereka ada ilmu. Ilmu penting, saya tak cakap tak penting. Dan ada aktiviti-aktiviti seterusnya ni ada peranan-peranan tersendirinya. Alright? Okay. So, kalau clear boleh tak komen? Jelas. Saya dah masuk 2 bahagian. Yang lain ni insyaAllah saya akan sambung pada petang ni. Okay. So, saya nak tanya daripada tim pihak urus dia, ada apa-apa ke nak sampaikan ke atau apa? Mungkin pihak urus dia boleh buka mic daripada pihak Tuan Hasbilah ke Tuan Alim ke? Ya, Encik Syafiq. Ya saya. Jadi kita nak berhenti rehat ke macam mana? Kita rehat dalam jam 1 sekarang ni dan kita masuk baliklah jam 2 sebab semalam ada kerja sebab tu saya bagi 2 suku kan. Ya, betul. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kepada Encik Syafiq di atas penerangan yang panjang lebar sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai ke waktu rehat tengah hari, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan makan sebaiknya supaya tuan-tuan dan puan-puan terus bersedia